tiada hidayah lagi baginya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada bid'ah, kesesatan dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dah sampai ke hadis-hadis yang hujung dalam bab apa kita sekarang ni? Bab sembahyang rasanya. Hadis nak sampai ke penghujung hadis dah dalam bab sembahyang. Dan minggu lepas 2 minggu lepas khususnya kita banyak membincangkan tentang definisi perkataan-perkataan yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kita bincangkan tentang maksud perkataan selawat, maksud perkataan apa lagi yang sebelum tu, tentang fitnah, maksud fitnah kan, maksud fitnah kehidupan, maksud fitnah kematian dan sebagainya. Jadi di sini insya-Allah kita berjalan seperti mana kita berjalan sebelum 2 minggu lepas, iaitu kita fokus kepada membaca hadis. InsyaAllah tidak banyak lagi definisi dan sebagainya. InsyaAllah jika hadis-hadis yang kita jumpa ni tidak memerlukan syarahan panjang, kita akan terus kepada hadis tanpa perlu untuk bersyarah yang detail. Hadis kita hari ini rasanya hadis yang daripada Mu'adz bin Jabal. Betul ke? Betul kan? Mu'adz bin Jabal. Abang batik yang kita ada hari ni. Sampai lagi? Sampai lagi? Dia tak biasa datang rumah ni kot? Dia kat bodoh, kata jumpa dia suka sayang. Sebab biasa mesti ada wakil. Jadi jangan sikit tak ada. Hadis nombor berapa ya? Hadis nombor berapa? Dia pun punya nombor lain. 345 dalam 345 ya? Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ataupun berkata kepadanya, "Usika ya Mu'adz, aku memberi wasiat kepada kau wahai Mu'adz." Usika ni wasiat kalau dalam masa Melayu, wasiat ni nak matilah. Kan? Usika ni sebenarnya memberi nasihat, memberi peringatan kepada, nasihat. Memberi wasiat maksudnya memberi nasihat. Nasihat yang serius, sebab orang biasanya kalau memberi wasiat Aku sebut nama dia. Pastikan tak ada apa-apa. Dia kalau tak ada PMB yang wakil tak jadi. Tu ustaz ni komen tu. Dia PMB tak jadi. Saya untuk bawa semua. Okey. Hadis tentang Mu'adz, hadis daripada Mu'adz. Hadis Mu'adz bin Jabal sama hadis minggu lepas. Jadi bila sebut wasiat, pemberi dia nasihat, cuma beza dia adalah nasihat yang serius. Kerana wasiat biasanya siapa yang bagi nasihat wasiat biasanya orang yang nak mati lah kan, orang meninggal. Bahasa Melayu sebab tu dah dikhususkan dalam bahasa Melayu dia tersebut wasiat, orang yang pesanan terakhir untuk orang yang nak meninggal kan. Jadi di sini Nabi menggunakan perkataan usika, aku memberi wasiat kepadamu. Ini pesanan yang serius lah, nasihat yang serius. Dia pesan kepada siapa ni? Mu'adz bin Jabal. Yang mana kita tahu Mu'adz bin Jabal ni siapa? Banyak kali kita sebut dalam halaqah. Dah terkenal dah Mu'adz ni. Minggu lepas kita sebut juga. Ingat tak Mu'adz? Gubernur di Yaman. Yang mana yang dipanggil tu kan, inna minkum munafirin, Nabi kata ada orang daripada kamu yang menjadikan manusia lari. Ingat tak, yang tu berkaitan dengan Mu'adz tu. Jadi Nabi berpesan kepada Mu'adz, la tada'anna
dubura kulli salatin an taqul, jangan sesekali kamu meninggalkan di penghujung setiap sembahyang untuk kamu katakan, jangan sesekali kamu tinggalkan di penghujung setiap sembahyang untuk kamu katakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sesekali kamu tinggalkan untuk kamu katakan di setiap penghujung sembahyang perkataan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya kita baca lah, ini doa lah ni. Nabi kata jangan kamu tinggalkan wahai Muaz. Kalau kamu sembahyang mesti kamu kena kata Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma tu ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma a'inni, bukan Allahumma inni. Allahumma, wahai Allah, ya Allah, a'inni, bantulah aku. A'inni maksudnya bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk mengingati kamu. Bantu aku dalam mengingati kamu. Maknanya minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan untuk kita sentiasa mengingati Allah. Zikir. Kalau terjemahan bahasa Melayu untuk berzikir kepada kamu lah ni. Tapi sebenarnya zikir memberi makna apa? Mengingati Allah. Mengingati Allah. Tak kira baca Quran tu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, datang untuk ilmu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syukrika, dan nombor 2 untuk bersyukur kepada kamu. Nombor 1, tolonglah kami untuk mengingatimu. Nombor 2, tolonglah kami untuk bersyukur kepadamu. Bantu kami supaya kami bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu kami untuk kami bagus, baik, elok dalam beribadah kepada kamu. Maknanya 3 benda yang Nabi Muhammad SAW cakap kepada Muaz, jangan ditinggalkan. Kamu hendaklah minta pertolongan daripada Allah, minta Allah bantu kamu. Satunya dalam mengingatimu. Nombor 2 dalam bersyukur, mensyukurimu. Nombor 3 dalam baiknya ibadah kepadamu. Sehebat mana pun kita tak boleh lari. Maknanya kita perlu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam 3 benda ni. Mengingatimu kerana dunia kita sebenarnya banyak dengan kelekaan, kan? Bersyukur kerana apabila kita leka, kita lupalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ramai orang, antara orang Islam sendiri pun ada yang kufur nikmat. Bukan kufur pada Allah sebab dia Islam, tetapi dia kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nikmat Allah kita jarang syukuri. Nombor 3, beribadah. Kenapa? Nabi kata kepada Muaz, jangan lupa untuk kamu minta Allah perbaiki ibadah kamu. Kerana walaupun kamu ni sahabat aku, kan, dekatlah dengan Nabi Muaz ni, governor. Maknanya orang yang faham, sebab tu Nabi pilih dia, nanti dia jadi governor. Maknanya orang faham agama. Itu pun tidak lari daripada perlu meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibaikkan amal ibadah dia, walaupun dia faham agama. Apatah lagi kita, sepatutnya kita yang lebih fakir terhadap doa ini daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Cumanya kita tak amal. Kena amal. Hari ini kita tahu, insya-Allah kita akan amalkan. Saya minta dengan Allah untuk jadi orang yang bersyukur, untuk jadi orang yang beribadah dengan ibadah yang baik. Ibadah yang baik ni apa? Berdisiplin dengan apa yang Nabi tinggalkan. Paling dekat ibadah kita dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Itu yang ibadah orang yang beribadah dengan cara yang terbaik. Bukan banyak. Terbaik dalam ibadah bukannya paling banyak dalam ibadah. Tidak. Terbaik dalam ibadah adalah yang paling tepat dengan ibadah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pernah kata dalam hadis dia, dia kata saddidu wa qaribu. Saddidu ni tepatilah, qaribu dekatilah. Itu amalan yang terbaik. Allah sebut ayyukum ahsanu amala. Untuk kami ciptakan manusia, untuk kami menguji kamu semua, iaitu manusia. Ayyukum, manakah antara kamu ahsanu amala, yang amalannya terbaik. Ini tengoknya ahsan, Nabi guna kat sini husni ibadatik, kan? Kataan hasan, ahsanu amala. Allah kata bagi kita untuk kita
untuk dia menguji kita yang mana satu antara kita yang terbaik amalannya. Allah tak sebut yang terbanyak amalannya. Ingat kan? Ada orang dia duduk kerja beribu-ribu, juta-juta kononnya, kan? Tak kisahlah selawat ke ibadah ke, adakah itu yang sebenarnya dikejar? Paling banyak ke yang dikejar? Tidak. Yang dikejar ialah kualiti, baik, bukan kuantiti. Tepat tak tepat kita dengan amalan Nabi? Kalau tepat, walaupun sedikit, lagi bagus daripada yang tak tepat tetapi banyak. Okey. Hadis ini sanadnya qawi maknanya kuat. Jadi kita pergi pada hadis seterusnya. Ada soalan ke? Kalau tak ada, kita pergilah kepada hadis seterusnya. Jelas kan? Ya, jelas. Jelas. Daripada Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ni Abu Umamah meriwayatkan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap kali, di dubur, di belakang, setiap kali sembahyang, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, tidak akan ada yang dapat menahannya daripada masuk ke syurga kecuali mati. Jelas tak ini? Siapa yang amal membaca ayat kursi di setiap kali belakang sembahyangnya, maka tidak akan ada apa yang mampu untuk menahannya daripada masuk ke syurga kecuali mati, kecuali kematian. Tinggal kematian je, sebab orang yang tak mati lagi boleh masuk ke syurga. Tak boleh, nak masuk ke syurga kenalah menepasi hidupan ini dulu. Kan? Maknanya kena, siapa yang amalkan ayat kursi setiap kali selepas sembahyang, maka Nabi Muhammad SAW janjikan kepadanya masuk ke syurga. Yang menghalangnya daripada masuk sekarang ialah kematian sahaja. Ini yang benda yang kita selama ini mungkin kita terlepas, kerana kita selepas sembahyang beramal doa. Sepatutnya kita amalkan at least, kalau tak nak zikir lain pun, ayat kursi dengan apa yang Muaz, yang Nabi pesan pada Muaz ni. Nabi pesan, jangan sekali-kali kamu, dia sebenarnya dia tak sebut sebelum tu, ada riwayat yang lain yang kata tentang Muaz ni. Nabi tahan Muaz. Nabi kata, inni uhibbuka fillah. Balik pada hadis tadi, sesungguhnya aku cinta kepada kamu fillah, kerana Allah. Inni uhibbuka fillah. Nabi sebut macam tu kepada Muaz. Dan Nabi pun berpesan dengan pesanan ni, janganlah kamu tinggalkan setiap kali kamu lepas sembahyang untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau benda ni tak penting dan tidak memberi manfaat yang besar, agak-agak Nabi nak pesan khusus kepada orang yang dia sayang tentang benda ni. Tidaklah kan? Kalau dia berpesan dan dia bagi mukadimah, aku sayang pada kau Muaz, jangan kamu tinggal, maknanya benda tu memberi faedah besar ke tak? Besar. Walaupun kalimahnya pendek. Kita duk baca doa yang kita reka panjang bunyi sajaknya sedap kan? Itu sebenarnya lebih rugi daripada kita buat yang ni, yang betul-betul pasti yang Nabi pesan kepada orang yang dia sayangi. Yang ni sepatut kita buat, bukan tanda tangan dan berdoa dengan doa yang kita reka. Kalau tak ada masa, kita pilih yang ni. Kita pilih ayat kursi yang tinggal. Ayat kursi yang tinggal. Sebab memang cita-cita kita masuk ke syurga. Betul ke tak? Dan kita tak tahu bila kita mati. Ayat kursi selepas kali sembahyang jangan tinggal. Kalau terpaksa kena bangun, mulut masih boleh baca, tak ada masalah. Allah sebut sendiri dalam surah An-Nisa, kita sebut minggu lepas, fa idza qadaytumus salah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Sekiranya kamu telah menyelesaikan sembahyang, maka berzikirlah kamu mengingati Allah. Fadhkurullah tu ingatilah Allah qiyaman, dengan cara berdiri, wa qu'udan, dengan cara duduk, wa 'ala junubikum, kalau kamu sakit, kamu dalam keadaan berbaring. Maknanya kalau ada kerja boleh bangun, tak ada masalah. Tapi zikir, Allah sebut suruh zikir. Zikirlah kamu mengingati Allah. Tapi bila selepas sembahyang, maknanya selepas sembahyang zikir. Kalau perlu bangun ada kerja, alhamdulillah kamu dah tunaikan solat kamu secara berdisiplin, berjamaah, kamu ada kerja, tak boleh nak duduk untuk berzikir, tak apa, bangun, mulut berzikir. Sebab Allah sendiri pun yang suruh. Secara bangun, secara duduk, kalau boleh duduk, nak duduk, tak ada masalah duduk. Tapi jangan pula kalau kita duduk, kita nampak orang bangun, kita kata Allah dia ni syaitan dia pandai. Dia kalau tak boleh buat orang jadi jahat, sebab ada orang dia punya kegairahan dia ke arah kebaikan. Syaitan nak suruh dia berzina, minum arak, berjudi, dia tak buat lah. Dia orang pakai serban besar,
Tetapi kalau syaitan tak boleh suruh seseorang tu untuk jadi jahat, apa dia akan buat? Dia buat jadi baik. Rugi. Syaitan kan boleh buat manusia tu jadi baik. Dia buat manusia tu untuk merasa dia baik, untuk merasa dia tu baik, untuk jadi perasan baik. Bila dia merasa dia baik, dia akan tengok orang lain, aku lagi bagus, aku duduk, dia ni Allah tak ingat nak zikir dulu, contoh, tak ingat nak doa dulu, contohnya. Jadi itu orang yang dah termasuk dalam perangkap syaitan. Jangan ingat kegerahan kita nakkan kebaikan boleh menyelamatkan kita dari syaitan. Tidak. Dia tak boleh nak jadikan kita jahat. Dia ada satu lagi muslihat, untuk menjadikan kita merasa baik dan merasa orang lain hina lebih daripada kita. Perangai kita macam syaitan lah tu. Syaitan merasa dia baik, tetapi dan dia menganggap Adam lebih jangan kita termasuk perangkap itu. Kalau kita baik betul, kita tak boleh hina orang lain. Kita sepatutnya rasa kesian. Allah bagi kita hidayah, alhamdulillah, tapi kita kesian kepada dia. Allah tak buka kepada hidayah bagi dia, kan? Dulu pun belajar hadis, dia bercakap tentang sedekah. Hadis tu bercakap tentang sedekah. Sebab kebanyakan orang dia kata tangan di atas lebih, semua orang tahu yang kan, tangan yang memberi lebih mulia dari tangan yang menerima. Maknanya tangan atas lebih mulia daripada tangan bawah. Semua kita cakap orang akan faham benda yang sama. Tetapi dalam hadis ni, syarahannya berkata sebenarnya tangan yang di bawah sama mulia dengan tangan yang di atas. Kenapa? Kerana jika tiada tangan yang di bawah, bolehkah tangan di atas nak memberi? Boleh? Agak-agak. Nak letak kat mana? Kalau tak ada tangan yang di bawah, tak ada orang miskin, kamu anggap dia hina, dia miskin dan sebagainya, kan? Fakir, fuqara memerlukan kamu, kononnya. Sebenarnya Allah dah jadikan benda tu takdir dan ujian untuk kita. Kita anggap dia memerlukan kita. Tidak. Dan Allah bagi kamu harta, Allah ilhamkan kepada kamu untuk kamu memberi, kemudian Allah bagi pula kepada kamu pahala apabila kamu memberi. Bukankah harta itu harta Allah? Ilham dalam hati kamu untuk kamu memberi pun daripada Allah, taufik dan hidayah Allah, kan? Tiba-tiba Allah bagi pahala pula kepada kamu. Kat mana kamu nak takabur sebenarnya? Kat mana kamu nak takabur? Semuanya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita tak kata mereka ni hina. Kita fikir, kalau tak ada kamu, aku tak boleh nak dapat pahala ni. Sepatutnya kita tengok orang yang kedekut ke tak bagi, apabila kita bagi tengok orang tak bagi, apabila kita sembahyang tengok orang tak sembahyang. Sepatutnya kita fikir apa lah? Kita fikir, alhamdulillah, kita bersyukur mula-mula sekali aku tak jadi macam dia. Allah letakkan aku di tempat yang lain, dan kita kesian kepada dia kerana dia tidak lagi menerima hidayah. Kalau Allah tak bagi hidayah kepada aku, mesti aku juga akan, tak mustahil aku jadi macam dia. Betul tak? Ya. Jadi itu sebenarnya kita kurang bersyukur pada bab ni. Doa ni amat kita perlukan supaya kita bersyukur. Kita rasa kita bersyukur dengan kata alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillah 1/3 syukur. Allah sebut dalam Al-Quran, amalu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai ahli Daud. Ahli Daud ni keluarga siapa? Nabi Daud. Allah kata kepada mereka, beramallah kamu. Beramallah kamu, maknanya bekerjalah kamu, syukra, tanda kamu bersyukur. Maknanya nak bersyukur kena tunjuk dengan action, kena tunjuk dengan gerak kerja, bukan sekadar lidah. Orang kita rasa bersyukur dengan lidah saja, dapat gaji alhamdulillah, alhamdulillah, kan? Tidak fikir bagaimana aku nak terjemahkan syukur aku ini dalam action, gerak kerjaku. Kemana separuh daripada harta yang Allah bagi ni aku nak infakkan ke mana? Contohnya, pernah tak kita terfikir benda tu? Dia 1/3 sahaja di mulut kita, alhamdulillah. 1/3 lagi gerak kerja kita, menggunakan apa yang Allah bagi untuk menunjukkan tanda kita bersyukur. 1/3 lagi kita tahan diri kita daripada menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu benda yang haram, untuk tolong-menolong dalam benda yang Allah dah larang. Sebab tu nanti Allah akan tanya, ke mana kamu, daripada mana kamu dapat, dan ke arah mana kamu infakkan duit kamu. Nak guna pun Allah akan tanya. Orang yang bersyukur, dia tidak akan guna duit dia, nikmat yang dia dapat pada jalan yang salah. Jadi tahu dah kan 3 tanda orang yang bersyukur ni.
Satu dengan lidah dia, satu dengan action dia gunakan untuk kebaikan, satu lagi dia tahan daripada menggunakan perkara itu dalam kejahatan. Adakah kita dah bersyukur ataupun kita hanya 1/3 syukur? Kan? Ataupun 2/3 syukur? Jadi soalan itu bukan untuk dijawab kepada orang lain, kita sendiri menjawabnya. Muhasabah diri kita sebelum kita dimuhasabahkan. Sekarang ni jangan kita tinggal ayat kursi. Kita tahu dah kelebihannya. Selepas sembahyang, Pak Imam tak ada tangan ke apa ke, kita baca dulu yang Nabi ajar, Nabi sungguh, yang Nabi suruh ni, yang mana fadilatnya besar. Dan ada tambahan pada hadis ini, ada tambahan yang diriwayatkan oleh Tabrani, katanya dan qul huwallahu ahad. Ini tambahan yang ada pada riwayat Tabrani sahaja. Cuma tak ada masalah pun, sebab ada juga antara wiridnya juga ialah baca yang kita kenali sebagai 3 kul tu, kita baca juga selepas sembahyang. Jadi kalau ada masa jangan tinggal, tak ada masalah pun, sambil berjalan mulut gerak, tak ada duduk di masjid, tak ada siapa suruh duduk. Allah kata fadhkurullah qiyaman, berdiri, qu'udan duduk, tak ada siapa suruh stay masjid untuk berzikir. Walaupun kamu bangun, boleh teruskan zikir kamu. Duduk dalam kereta nak pergi balik tempat kerja, boleh teruskan zikir. Tak ada masalah, dan jangan rasa janggal. Orang yang nampak kita hina, yang nampak kita tak ada ilmu, biarkan mereka dengan keadaan mereka. Kita tak sakit, sebab kita tahu kita sebenarnya yang benar. Kita asas kita ada hadis dan Quran. Hadis seterusnya. Ada soalan tak kat sini? Tak ada. Alhamdulillah, hadis ni pun memang tak ada syarahan, sebab dia jelas. Kelebihan ayat kursi tu. Kelebihan ayat kursi. Antara kelebihan ayat kursi, kelebihan ayat kursi yang lain tahu kan? Tahu? Ayat ni? Hantu, ada hantu. Ayat kursi ni semua tahu. Sebelum itu pergi ayat nombor 255 surah Al-Baqarah. Ayat kursi, jangan tersilap, 255 surah Al-Baqarah. Bermula dengan Allahu la ilaha. Ada hantu tu betul kan? Ada syaitan kan, kita panggil hantu. Jaga harta. Jaga benda. Dia sebenarnya dia bermula dengan hadis yang tak tahu ke semua? Tak tahu. Tak tahu. Salah silap ke tak tahu? Salah silap ke tak tahu? Tak tahu. Besar di situ. Okey. Sebab audience berbeza-beza kan? Tak apa lah, banyak kali cerita pun tak apa. Tapi salah. Yang dah tahu bersabar lah. Yang dah tahu tu ingatkan balik diri kita. Okey, jadi cerita pun begini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, orang Islam ni dia ada tempat untuk dia simpan. Dia panggil treasury lah, macam tu. Tempat dia simpan, dia panggil Baitul Mal kan? Tempat dia simpan harta-harta lah. Harta zakat, harta muslimin, Baitul Malil muslimin. Baitul Mal ni maknanya rumah harta orang Islam. Jadi di situ ada macam-macam lah, ada pokok tak, ada buah tamar dan sebagainya lah. Kalau makanan, kalau duit, kalau emas macam tu lah disimpan di situ. Jadi pada suatu malam, Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut. Abu Hurairah dalam waktu dia menjaga tu, dia telah dapati ada seorang datang cuba untuk mencuri tamar malam tu, untuk mencuri tamar. Jadi Abu Hurairah tangkap dia, tapi dia kata, tolonglah aku ni memerlukan, anak isteri di rumah, kelaparan, anak ramai kecil-kecil, macam-macam lah dia cakap alasannya. Abu Hurairah rasa kesian, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Tapi Abu Hurairah kata, jangan datang lagi, ini kali terakhir kan? Ini kali terakhir. Lepas tu Abu Hurairah baliklah. Keesokan harinya dia menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah. Terpaksa, memang kena cerita, sebab ini bukan harta dia untuk dia buat keputusan kan? Jadi dia pun beritahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara tersebut. Nabi kata, hati-hati Abu Hurairah, malam ni dia datang lagi. Malam ni dia datang lagi. Dah janji pun datang lagi. Malam ni dia datang lagi. Jadi malam tu Abu Hurairah jaga, sebab Rasulullah SAW dah berpesan pada dia. Malam tu betul dia datang lagi dan Abu Hurairah tangkap dia. Tetapi alasan yang sama, hebat. Alasan yang sama gitu gini kan.
kat rumah ni sakit lah, perlukan ni, lapar, darurat, macam-macam. Abu Hurairah pun kesian, dia kata tak apa, ini kali last, jangan buat lagi. Kalau buat, Rasulullah dihantar pada Rasulullah. Tangkap, kalau sekali lagi tertangkap, dihantar pada Rasulullah SAW. Jadi dia lepas. Lepas tu Abu Hurairah cerita pada Nabi, siapa yang datang? Ni Rasulullah. Kau cakap dia datang, memang betul dia datang semalam, dan dia tertangkap sekali lagi. Rasulullah cakap pada Abu Hurairah, hati-hati, malam ni dia datang lagi. Malam ni dia datang lagi. Malam yang ketiga Abu Hurairah jaga, memang datang pula Muhammad tu. Orang yang sama, alasan yang sama. Abu Hurairah pun takut kan, dia kata, aku dah janjikan kau semalam, hari ni macam mana alasan yang kamu bawa pun, aku bawa kamu pergi jumpa Rasulullah SAW. Dia takut, setakut-takutnya. Bunyi nak jumpa Nabi Muhammad SAW, nampak Abu Hurairah serius, takut-takutnya dia. Dia kata, aku ada satu rahsia yang besar, tak pernah cakap pada siapa ni rahsia ini. Kalau kamu nak tahu rahsia besar ini, jangan bagi aku, lepaskan aku hari ini, jangan bagi aku pada Rasulullah. Aku akan bagi tahu kamu rahsia yang besar, tak pernah ada orang tahu. Abu Hurairah pun nak tahu lah kan, apa siapa pula ni. Dan orang ni bukan orang biasa, sebab Rasulullah kata dia datang lagi. Semua boleh tahu orang ni apa, rahsia apa yang dia bawa. Jadi nak tahu lah, dia kata, elok kau cakap rahsia yang betul-betul besar. Kan? Kalau tak, aku bawa pergi jumpa Rasulullah. Jadi dia pun sebab dah takut sangat, dia kata, wahai Abu Hurairah, satu rahsia, kalau kau nak tahu bagaimana cara untuk menghalang barang kamu daripada dikhianati, dibuat jahat oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, kamu baca ayat kursi 255 dari surah Al-Baqarah. Bacalah padanya ayat kursi. Lepas tu Abu Hurairah pun lepas. Betul ke tak? Abu Hurairah kena tanya Nabi lah. Kalau nak tahu betul ke tak, Abu Hurairah lepas. Sebab dia dah janji dah, kalau bagi rahsia, dia lepas. Keesokan hari, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal ini. Siapa ni Rasulullah? Semalam dia bagi aku rahsia, takut sangat nak jumpa kau. Sampai dia kata bagi rahsia. Dan rahsia ni tak tahu betul ke salah, kena tanya Tuhan lah. Dia kata, kalau kita nak menjaga barang kita daripada syaitan, gangguan syaitan, kita bacakan padanya ayat kursi. Betul ke salah? Rasulullah SAW kata pada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadhub. Sadaqaka wa huwa kadhub. Apa makna sadaqaka? Kamu betul. Dia telah bercakap benar dengan kamu. Dia telah bercakap benar dengan kamu. Dia telah benar. Dia telah berlaku benar dengan kamu. Wa huwa kadhub. Padahal dia itu penipu. Kadhub ni banyak menipu. Sebab apa Rasulullah kata dia penipu? Sebab dia syaitan. Dia syaitan. Syaitan penipu ke tidak? Penipu. Semua yang dia kata, dia janji untuk kalau kita ambil riba jadi kaya, kalau kita tak sedekah pada orang miskin, kita kaya, kalau kita kerja benda haram, kita kaya. Semuanya janji dia. Dia bisik pada kita, kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Dia bisik dalam hati kita. Semua janji itu ghurura. Dia sendiri yang cakap dalam Al-Quran, Allah dah letak dah kata-kata syaitan pada masa depan. وَمَا يَعِكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Tidak ada satu janji yang syaitan janjikan kepada kamu kecuali semuanya tipu. Ghurura ni apa? Tipu lah. Jadi Rasulullah kata kepada penipu ke bukan? Penipu, kadzub, tak boleh percaya. Tapi kerana takut sangat, dia bagi tahu yang betul. Kali ini dia cakap benar. Kali ini dia cakap benar dengan kamu, wahai Abu Hurairah, walaupun sebenarnya tabiat dia penipu. Maknanya apa sahaja yang kita nampak. Kalau Nabi Muhammad SAW, maknanya kalau orang yang mengetahui raib, apa yang Allah buka pada dia, tak bagi tahu kita betul ke salah, kita boleh percaya ke tak? Tak boleh. Mana sahaja kita ambil daripada mimpi. Lebih-lebih lagi Bomoh kata adik ipar kita yang ni, abang ipar kita yang ni kan, mak saudara kita yang ni. Bomoh kata, kita percaya ke tak? Tak percaya. Walaupun bomoh tu betul, sebab bomoh tak boleh tahu raib. Kalau dia tahu raib daripada siapa? Daripada jin. Jin boleh percaya. Kan? Abu Hurairah dia percaya pada jin ni, pada syaitan ni? Tak percaya. Dia percaya pada siapa? Pada Nabi. Sebab tu dia tanya Nabi. Jadi ini adalah hadis
dan rahsia yang diambil daripada syaitan, okey, untuk menjadi senjata kepada syaitan sendiri. Kalau tak nak guna rahsia ini, tak nak guna lagi senjata ni, tak tahulah senjata mana yang kita nak lagi. Kita tak boleh nak ugut syaitan dengan, supaya dia keluarkan rahsia yang lain. Tak ada sama Nabi. Syaitan takut ada tak? Nabi tak ada sama Nabi. Faham ni? Ini satu-satunya harta karun kita yang kita patut amalkan. Kelebihan membaca ayat kursi. Sebab itulah kalau kita faham ayat kursi ni, kita tak ada kata, syaitan ni, syaitan kecil-kecil boleh lah kita baca ayat kursi kan. Anak-anak buah syaitan boleh lah baca ayat kursi. Ini syaitan besar ni, iblis ni, hablis. Dah sebut kuat lagi. Boleh pakai ke kalau ada ustaz cakap macam tu? Boleh pakai ke perkataan dia? Tak boleh kita guna. Kamu tak tahu nilai ayat kursi kalau kalau kamu cakap macam tu. Rahsia yang paling besar dan dia boleh jual pada Abu Hurairah. Yang tu tak ada yang lain. Sebab dia takut sangat untuk menyelamatkan diri dia, dia bocorkan rahsia ni untuk menyelamatkan diri ni. Kalau yang ni kamu boleh anggap main-main, nak buat syaitan saja, memang kamu telah tertipu dengan syaitan. Syaitan memang tak nak kamu baca ayat kursi, sebab ini keaiban dia. Sebab itulah dia kata kepada ustaz yang dah tertipu tu, anak-anak buah syaitan boleh lah. Ustaz bercerita pada orang ramai. Sepatutnya ustaz galak ke orang ramai, baca ayat kursi. Tak payah takut. Tak payah takut. Besar mana dia jadi kecil. Sebut bismillah pun dia sebenarnya dah jadi kecil. Kita yang takut pada dia, sebab tu dia jadi besar. Ni boleh baca dalam surah jin. Tengok macam mana jin sebenarnya dia takut pada manusia. Manusia tak nampak dia, jahil kan. Dia dah jangan nak lari. Nampak mula-mula jin ni, mula-mula dia punya interaksi dengan manusia, dia takut dengan manusia. Dia nampak tentera manusia datang ramai, dia jaga nak lari lah. Di satu lembah nampak tentera manusia datang, dia jaga nak lari. Sebab bila dia rasa manusia ni boleh baca kan, boleh baca, ramai pun lagi baca lah, lagi dia jaga lari lah. Tiba-tiba manusia sampai kat bawah lembah di pintu gua. Tuk nenek kan, kami minta izin lalu. Jin tahu dah lah. Dia orang jahil, tak jadi apa lagi, tak jadi nak get set dan jaga nak tipu isi, tak jadi timpang balik habis. Sebab mereka boleh nampak kita dengan cara kita tidak nampak mereka. Min haitsu la tarawnahum, mereka melihat kamu dengan cara kamu tidak dapat melihat mereka. Sebab tu kita takut kita tak dapat lihat. Tetapi kalau kita dapat lihat, betapa kalau kita baca mereka jadi kecil dan sebagainya, betapa mereka lari dan sebagainya, kita nak takut kepada mereka? Tidaknya, jadi tidak cerdik. Dan kita kalau kita tak tunjuk, mereka boleh tahu tak kita takut ke tidak pada mereka? Kalau kita tak tunjuk, mereka nampak kita kan? Tapi ingat, mereka tak boleh nampak apa dalam hati. Mereka tak boleh nampak perkara gaib. Allah sebut tentang Nabi apa yang banyak dengan jin ni? Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Allah sebut dalam surah tu, Allah kata Nabi ni dipegang tongkat, okey, dan dia mati di atas tongkat. Dia mati di atas tongkat. Dan Allah sebut tidak ada siapa yang memberitahu kepada golongan jin. Nabi ni dia suruh jin bekerja. Jin hamba dia masuk dalam laut, buat istana. Hamba dia, jin nak lawan tak berani. Nak tengok pun takut. Jin takut dengan manusia. Batu manusia bijak lah kan. Batu manusia bijak dulu, jin takut pada manusia. Dia bekerja untuk Nabi. Kemudian Nabi tu duduk atas tongkat dia. Allah takdirkan dia mati begitu. Jin bekerja tak tahu dia mati. Mana kita tahu? Sebab Allah sebut illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada madallahum ala mautihi. Allah kata tidak ada yang membuktikan, menunjukkan kepada mereka atas kematian Nabi ini, atas kematiannya, illa dabatul ard, kecuali anai-anai yang dabatul ard ni, anai-anai yang telah ta'kulu min sa'atah, telah memakan tongkatnya. Dia bersandar pada tongkat, dia mati. Anai-anai makan lama ke cepat anai-anai makan? Lama. Okey, illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah wa ma dallahu ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fi 'adabin muhin. Sekiranya Allah sebut ni,
sekiranya mereka ya'lamunal ghaibah, mengetahui apa? Jelas ayat bunyi apa tu? Kegaiban, gaib, perkara gaib kan? Sekiranya mereka mengetahui perkara gaib, ma labithu fi adzabin muhin, pasti mereka tidak berada dalam keadaan ataupun azab, Allah sebut azab muhin, yang menghinakan mereka, iaitu bekerja keadaan azab. Mereka sendiri iktiraf perkara yang tersebut, perkara yang Nabi suruh buat tu buat itu, semua azab bagi mereka. Kalau mereka tahu perkara lain yang Nabi dah mati, pasti mereka tak buat tu. Sampai anak-anak makan lama mana dia buat kerja padahal Nabi dah mati lah. Orang yang dia takut dah tak ada lah, tapi kerana takut dan kerana tak tahu gaib, dia teruskan kerja dia sampai dia kata pasti mereka, aku tak buat perkara ni kalau aku tahu Nabi dah mati. Bila dah anak dia terbakar pop jatuh, dah mati dah, entah bila lagi dah mati kan? Aku letih buat kerja, kalau tahu mati dah, dia tak buat dah. Maknanya kita jadi tak cerdik, kita duk tunjuk kita takut. Kalau kita tak tunjuk, dia tak tahu kita takut, dia tak boleh nak jadi besar. At least kalau tak nak baca ayat kursi ke, tak nak baca Al-Quran ke, jangan pergi jumpa tu orang kata saya gini, saya gini, saya gini. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ke keperluan untuk takut pada hantu? Ada ke keperluan untuk takut pada syaitan? Kalau kita cerdik dan kita tahu Quran, tidak ada sepatutnya yang mengajar kita sebaliknya, walaupun namanya ustaz kan, yang kata apa-apa kena jumpa saya ni pakar, saya dah kecil boleh lah baca ayat kursi. Jumpa saya 500 je, upah tak mahal. Kata saya dah besar, saya boleh deal dengan dia. Sebenarnya itu bukan ustaz. Ustaz yang sebenar dah jelas ayat Quran. Tidak ada yang mampu sangkal, tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan jin tidak boleh mengetahui apa yang ada. Dan kita tahu syaitan sendiri, dan syaitan lebih mengetahui dirinya daripada ustaz tersebut, bahawasanya benda yang paling mereka takut ialah kursi. Tak boleh lawan. Kalau ayat kursi dibacakan, syaitan tak boleh lawan. Dibacakan apa pada benda yang kita nak jaga. Baca pada kereta, nak jaga kereta, baca kereta kan? Bukan tampan ni, bukan pula pergi cari ni tampan ayat kursi dalam rumah, kita sendiri tak baca. Lepas tu tampan kat dinding-dinding rumah, kita pun buka radio, muzik, joget-joget kat depan tepi-tepi dia, ayat kursi, 3 kun kan? Betul tak tu? Penghinaan bagi ayat Quran. Ayat Quran tidak diturunkan untuk dijadikan hiasan. Ayat Quran diturunkan untuk diamalkan, difahami, ditadabbur. Allah kata, Allah turunkan ayat Quran liyadabbaru ayatihi, untuk kamu mentadabbur, memahami makna, mendalami makna ayat-ayatnya kan? Bukannya tengok cantiknya khot kufi yang ni khot sulus, ini khot rakaat, oh macam ni ulamnya kan, yang ni bentuk unta. Kita nak baca mana satu tak tahu, alif ni kat kaki, last kali sesat gitu, mana surah apa tak tahu kan? Ini main-main dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ni tidak diturunkan untuk perkara tersebut. Kalau ada lagi yang masih sangsi, tu ikut nak cakap, Allah cakap jelas. Sayangnya kita baca Quran, kebanyakan kita tak faham, ataupun lagi sayang, lagi kesian, Quran tak baca dan tak ada usaha untuk memahaminya. Jelas kan tadi, kalau kita Al-Quran ni Allah bagi ilmu. Kalau kita ada ilmu, tak ada siapa yang boleh tipu kita lah. Kenapa kita tertipu dengan ustaz-ustaz tadi? Kalau kita baca surah yang Imam Majid tadi, yang boleh kita tertipu? Tak tertipu. Boleh kita tipu dengan jin, duk takut kat jin? Tak tertipu lah. Tak ada lah rasa takut tu. Kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuan kita dan tuan jin. Tidak ada apa yang Allah yang boleh memudaratkan Allah, dan tidak ada apa yang boleh memberi mudarat tanpa keizinan Allah. Jin berpakat macam mana? Cakap balik kat ustaz tu, jin besar mana pun ustaz kan? Walaupun bukan anak buah jin, kalau Allah tak izin tak boleh ustaz. Kalau Allah tak izin tak boleh. Kalau kita bijak, kita minta dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak boleh tengok jin besar mana jin, aku tak tahu, mungkin besar Bukit Uhud, tapi aku tahu walaupun dia sebesar Bukit Uhud, kalau engkau tak izinkan ya Allah, aku sebesar Zarah pun dia tak boleh nak kacau. Cakap macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Allah Maha berkuasa. Dan semua yang dicipta adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mampu untuk menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah dah tak nak, dia boleh memudaratkan kita. Tahu kan cerita di sebalik surah ayat kursi ni? Faham kan? Okey.
Boleh kita pergi kepada hadis seterusnya daripada Malik bin Huwairith. Malik bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Yani semua orang pernah dengar, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Ini cara Nabi mengajar kita untuk sembahyang. Maknanya teknik macam mana yang Nabi gunakan ni? Nabi sembahyang dulu, kemudian Nabi cakap, tengok aku sembahyang, ikut. Itu maknanya sembahyang kamu seperti mana aku sembahyang. Nabi mengajar kita teknik mendidik ialah dengan cara memberi contoh. Kalau nak anak-anak solat di masjid, contohnya ayah kena solat di masjid. Jangan kata ayah pergi solat, kan? Ayah ada kat rumah, dan rumah ni pergi solat, ayah masih lagi buat kerja. Betul kan macam tu didikan? Dah, didikan daripada contoh. Ayah bercakap kepada anak, kata jangan kamu angkat suara, bercakap dengan mak, bercakap dengan ayah, jangan kamu angkat suara. Tiba-tiba bila datuk datang rumah, ayah dah angkat suara dengan datuk, kan? Tiba-tiba bila nenek datang rumah, ayah dah angkat suara dengan nenek. Dengar apa ayah cakap, apa mak cakap. Tiba-tiba nenek dengan datuk datang rumah, ayah tak dengar nenek dengan datuk cakap. Nenek dah tak nak makan, dah kenyang dah. Orang tua, dia makan sikit je lah, kan? Biarlah. Kita tak boleh, ni kena nak sayur nada ni. Makan ni bola ni. Orang tua, dia tak nak dari lidah dia. Dia nak ikan-ikan kering gitu je. Kita tak jadi tua, kita tak tahu lagi. Tapi bukan kita untuk tentukan bagaimana. Kalau sepasa kena mengangkat suara, kena bergaduh, tak ada. Biarlah dia umur dia tinggal berapa lagi, kita tak tahu. Bagilah hidup dia tu bahagia. Jadi anak-anak tu tengok semua benda tu. Anak-anak tengok, kalau anak faham agama tak apa, anak-anak tengok, Allah tak betul, kan? Anak faham agama, anak belajar agama, tahu agama, faham Quran, tak apa. Dia tengok, dia belajar adab daripada orang yang tak ada adab. Macam tu dia belajar. Tapi kalau anak yang tak ada apa-apa, kosong, dia belajar tak ada adab daripada orang yang tak ada adab. Itu yang kita bimbang. Kalau anak kita faham agama, tak apa kita nak macam tu. Dia akan tengok, dia observe, dan dia ambil yang mana baik sahaja. Tapi kalau anak kita tak ada apa-apa lagi, bahaya. Dia akan belajar benda yang sama, dia buat. Dan bukan salah dia, kerana yang mendidik dia sebenarnya mak, ayah. Environment yang mendidik dia. Jadi di sini sama, Nabi Muhammad SAW tunjuk kepada sahabat, kemudian dia suruh sahabat ikut. Bukan dia kata, sahabat kamu berdiri, kamu tengok je dia solat, kan? Lepas tu rukuk, tak ada. Dia buat dulu, kemudian sahabat ikut. Apa-apa sahaja kita nak suruh, kita yang tunjuk dulu pada dia, tunjukkan macam mana. Jadi dia ikutlah. Hari ini jelas rasanya, kan? Inilah hadis yang merupakan paksi ataupun punca kenapa kita belajar segalanya, untuk tahu sembahyang kita. Kita belajar hadis-hadis sebelum ni, kenapa? Sebab untuk kita tahu sembahyang, kan? Sebab apa? Sebab hadis ni mengatakan kamu harus sembahyang seperti mana aku sembahyang. Sebab itulah kita buka kitab hadis, tengok bagaimana Nabi sembahyang. Sahabat cakap macam mana Nabi sembahyang, rukuknya macam mana, bila dia turun kepada sujud macam mana, bacaannya macam mana. Kenapa? Kerana hadis ini Nabi menyuruh kita, suruh jatuh kepada wajib. Nabi mewajibkan kita untuk sembahyang seperti mana dia sembahyang. Setakat ni kita tak jumpa lagi hadis yang kata nak habis, kan? Nak habis ni? Ada tak setengah-setengah benda yang kita amalkan, kita tak jumpa? Contoh macam apa? Yang detail pergerakan yang untuk perempuan, kan? Dia kata ini tak boleh, ni tak boleh angkat, tak boleh macam-macam lah, kan? Sedangkan yang Nabi buat, tidak ada pun Nabi kata untuk perempuan begini. Yang adanya sama, perempuan dan lelaki. Maka Nabi sunatnya, kalau yang perempuan, orang kata kena ni, kan, rapatkan bila sujud. Yang Nabi buat depan, kerana sahabat kata boleh nampak ketiak, boleh nampak putih ketiak Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi rapatkan ke? Ada. Lepas tu nak habis dah pun hadis tentang solat ni, tidak ada satu hadis yang sahabat kata, Nabi kata hari ini Nabi nak tunjukkan solat untuk lelaki sahaja, versi lelaki, perempuan jangan ikut. Ataupun satu hari Nabi kata solat versi perempuan saja, lelaki jangan ikut.
Jadi tak ada macam tu. Tiba-tiba kamu datangkan ada versi perempuan lelaki. Daripada mana kamu ambil? Kamu tiru sembahyang pada mana? Tak tahulah, takut Nabi dia orang lain, kita tak tahu. Nabi kita ni hadis ni. Jadi kita ikut Nabi kita. Banyaklah benda-benda tu dia nak minta contoh. Tadi contoh apa yang ni kan? Contoh macam kita tak jumpa lagi yang raut. Abang ni. Abang Syahrizan. Kan? Tak cakap. Lu tak tanya. Nampak ketiak Nabi dia masa sujud tu, maknanya baju Nabi tu macam mana? Itulah kata yang kata pakaian sunnah jubah kan. Jubah apa yang cari kat ketiak ke apa? Dia boleh nampak ketiak ni jubah apa? Kita pelik juga bila orang kata ni. Maknanya bukan. Tidak ada istilah pakaian sunnah ni. Jubah pakaian sunnah tidak ada. Dia macam Singlet baju lah. macam mana yang Nabi pakai tu sampai dia nampak dia punya ketiak tu kan, masa solat tu. Saya nak bayangkan tu kan. Dia tak pelik sebenarnya. Sebab mereka ni, kalau kita baca hadis selepas ni, kita akan dapati Nabi dia pakai izar dengan ridak. Dia pakai dua pieces kan. Ada dua jebisan pakaian dia. Satu untuk atas, satu untuk bawah. Tak pelik kerana dalam umrah kita pakai macam mana? Sama. Yang atas dan yang bawah. Dan yang atas tu dia boleh buat ikut suka dia, kreativiti dia lah. Yang bawah tu dipanggil izar, yang atas dipanggil ridak. Ikut kreativiti dia. Asalkan menutup aurat. Dan Nabi pakai baju kemeja. Apa ada Nabi pakai? Kalau kita buka kamis, apa makna dia? Kemeja. Ada dalam ni, kita akan jumpa. Kalau rajin-rajin jumpa habis, kita akan jumpa. Bab jenazah kita akan jumpa. Betul kebanyakan. Kalau rajin hadir kan, cepat baca. Jadi maknanya, siapa yang kata jubah pakaian sunnah, orang ini tidak faham agama. Walaupun nama dia ustaz. Siapa yang kata buah tamar, kismis, kambing dan sebagainya makanan sunnah, orang yang tak faham agama. Tidak ada istilah sunnah pada makanan, pada pakaian. Apa yang ada, Nabi pakai. Sahabat hadiahkan kepada Nabi, bukan jubah pun. Kita dah jumpa sahabat pernah hadiahkan baju kemeja kan? Kan kepada Nabi, bagi macam kemeja kepada Nabi, Nabi pakai. Adakah kita nak kata kedai kemeja, kedai apa ni, center point jual pakaian sunnah kan? Kedai pakaian sunnah lah, center point tu. Jangan jadi tak cerdik. Biarkan ustaz itu nak jadi tak cerdik, itu pilihan dia. Dia yang meletakkan diri dia di situ. Kita pilihan kita untuk jadi orang yang cerdik dan mengangkat kejahilan daripada diri kita. Kamu nak tipu, kamu ada ahli-ahli kamu yang sama-sama meletakkan diri dia kat situ untuk ikut kamu. Bukan salah kami, pilihan mereka sendiri. Tapi kami, Allah bagi kami akan. Dia boleh jadi kaya. Sebab itulah jangan kita jadikan diri kita ni menyokong golongan tersebut. Nak tipu orang dengan nak jadi kaya. Dah guna nama agama. Kalau gunakan benda lain tak apa. Menggunakan nama agama untuk kepentingan dunia dan menjejaskan kefahaman orang lain terhadap agama. Kadang-kadang orang nak masuk Islam takut aku nak masuk Islam nanti kena pakai jubah, kena pakai haji Melayu, kena pakai songkok. Cina nak masuk Islam nak pakai benda-benda tu semua. Contoh lah kan, dia bagi contoh. Sebab tu tak ada Islam untuk semua budaya, semua bangsa. Untuk semua bangsa, dan budaya kita selepas masuk Islam adalah Islam budaya kita. Bukan Melayu lagi lah budaya kita. Islam kita harus jadikan dia budaya. Apa yang Islam benarkan, kita benarkan. Budaya kita suruh. Kalau Islam tak benarkan, no, tak boleh. Jadinya dalam satu lagi bukan saja Abang Syamsuddin untuk bagi keyakinan sedikit tentang Nabi pakai macam-macam jenis baju. Nabi menggali parit, khandak ataupun ahzab. Okey, khandak ataupun ahzab. Dia menggali parit. Bila dia menggali parit, siapa yang nampak? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ingat tak cerita dia? Bagaimana dia boleh rumah dia tu boleh campur ramai beribu-ribu orang dengan makanan yang sedikit, ada lebih lagi mukjizat Nabi dengan kita cerita yang tu. Tetapi yang nak cakap di sininya, Jabir sebelum dia boleh ada idea untuk ajak tu, dia nampak Nabi sedang lapar. Bagaimana dia boleh nampak? Ada batu, bukan satu, dua. Sahabat ada, ya Rasulullah aku lapar, dia angkat perut dia. Ada satu batu, Rasulullah angkat, pula dua. Nak cakap apa? Rasulullah ketua mereka. Kita sekarang rakyat apa dulu? Rakyat didahulukan. Kan? Rakyat dulu. Saya nak payah bil air semua, naik dulu kan, cukai semua, tun dan sebagainya. Rakyat didahulukan kan? Nabi tak, walaupun dia tak cakap pada rakyat dia. Dia tak cakap. Kalau sahabat tak buka, Nabi tak tunjuk.
Sahabat nak tunjuknya dia ni tahan lapar. Dia tak tahu Nabi dalam diam. Tak apa banyak lapar Nabi tahan. Itu kalau sunnah dalam makanan, makan apa yang ada, tidak meminta apa yang tidak ada. Kalau ada, makan yang ada. Itu sunnah yang mana kita tak dijual di kedai makanan sunnah ni. Bantu kalau kedai dia nak cakap makanan sunnah kan, makan tulis kat situ. Makan apa yang ada, makan kadang-kadang dahulu kan. Baca bismillah baru betul itu sunnah. Tak ada kan. Ini makanan sunnah ni. Apa yang ada? Jadi makin ingat makan secara sunnah itu ada. Kan? Okey. Jadinya itu pun bukan jubah. Itu pun bukan jubah. Sebab kalau jubah apakah yang boleh menampakkan dua batu? Kan? Dua batu di perut. Jubah apa kan? Jadi kita apa? Pelik. Menampakkan batu lah. Menampak perut. Okey. Jadi kita dah jelas dah. Tidak ada lagi kekeliruan. Yang keliru orang yang tak faham. Kita dah faham dah. Kamu nak berhujah ke apa lagi, kami tak nak masuk campur dah. Sebab benda ni kami sudah pasti. Orang yang berdebat ni, orang yang berhujah nak cari kebenaran ni tak pasti lagi. Kita dah pasti buat apa nak berdebat. Kamu tak pasti, jangan berdebat dengan saya, cari ilmu. Kan? Kamu nak berdebat ni untuk dapatkan kepastian terhadap suatu benda. Saya dah pasti buat apa saya nak berdebat. Manakala kamu tak pasti, jangan berdebat dengan orang, cari ilmu. Ya, betul. Cari ilmu. Kita jangan berdebat dengan orang kita dah tahu, tak payah berdebat. Sebab dia nak cari kebenaran, dia kena cari ilmu. Suruh cari ilmu. Kecuali dia dah ada ilmu, kita dah ada ilmu, tapi kita tak berbeza. Ilmu dia ada juga. Yang tu perlukan berdebat. Yang ni tidak. Awak tak ada ilmu, saya dah jelas-jelas dah saya. Tak perlu berdebat, awak cari ilmu dulu. Hadis seterusnya daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, salli qa'iman, sembahyanglah kamu secara berdiri. Suruhan menandakan wajib. Fa illam tastati' fa qa'idan, sekiranya kamu tidak mampu maka secara duduk. Maknanya bukan option. Tetapi kalau tak mampu, ada keuzuran baru duduk. Kalau tak ada keuzuran, maknanya kena berdiri. Sebab ni bukan option, bukan pilihan. Fa illam tastati', sekiranya kamu tidak mampu juga untuk duduk, fa'ala jambin, maka di atas sisi. Jamb ni sisi, ni sisi. Okey? Maknanya mengiring. Sebab kita nak kena tengok kiblat. Kalau kita mengiring baru kita tengok kiblat. Kalau tak boleh duduk mengiring. Wa illa fa'aumi, sekiranya kamu tak boleh juga mengiring, maka gunakan isyarat. Aumi ni isyarat. Aumi isyarat. Isyarat tu macam mana? Mata je lah. Isyarat. Tak boleh gerak dah. Sebab baring tu boleh lagi gerak. Kalau tak boleh baring, maknanya tak boleh gerak dah lah. Tak boleh gerak langsung. Jadi mata kita. Mata. Okey? Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesihatan lah, tidak sampai ke tahap begini. Nak cakapnya, kalau kamu tak boleh bergerak pun tapi kamu mampu untuk memberi isyarat, sembahyang tetap wajib. Kita sesama sikit tak nak solat. Kan? Jangan. Kalau betul solat itu tergugur kerana penyakit-penyakit tertentu, tidak adalah hadis ini. Tidak adalah hadis yang memberi isyarat. Sakit sikit, tak boleh masuk bilik air, kononnya tak boleh ambil air sembahyang, kita kata tak solat. Tak boleh. Orang lain boleh ambilkan kepada kita air sembahyang. Kita ingat orang yang Nabi kata suruh guna isyarat ni, dia boleh bangun pergi ambil air sembahyang. Cuma fikir kan, mana dia tak boleh cakap, memang tak boleh. Mata dia boleh bergerak, macam mana nak ambil air sembahyang? Maknanya memang tak boleh orang lain ambilkan air sembahyang pada dia, dan dia sembahyang. Jangan kita pula alasan sakit lutut, baru pembedahan dan sebagainya, tak solat 2 bulan. Tak ada. Kamu bukan orang Islam kalau kamu buat macam tu. Orang Islam, tiang agama dia adalah sembahyang. Perkara yang membezakan antara orang Islam dan kafir adalah sembahyang. Perkara yang pertama akan disoal adalah
sembahyang. Kalau orang Islam dia tidak main-main dengan perkataan sembahyang, sakit macam mana pun dia sembahyang. Soalan. Kalau orang yang terbaring tu, biasanya mungkin sama ada dia memang tak boleh jalan, sama ada dia keadaan dalam pakai pampers ataupun dia kencing kat situ ke apa kan. Macam mana dia nak bersuci tu? Kencing kat situ pampers lah. Dalam pampers boleh tukar. Orang yang tukar. Sebab benda tak jadi masalah. Kerana kalau lah contoh kita kata 24 jam dia di dalam najis, ada ke tak orang macam tu? Ada. Orang yang kencing dia ni ada. Orang istihadah ada. Tapi tak jadi masalah. Bila masuk waktu sembahyang, dah masuk waktu, dia bersuci, walaupun dia masih keluar, dia solat terus. Nak buat macam mana? Yang tu Allah hamparkan. Yang penting kita bergerak. Bersihkan, kemudian tak tangguh dah. Sebab kita tahu najis akan keluar. Tak tangguh solat di situ. Dan apa yang kita tak boleh, Allah dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Memang itu sahaja. Setakat itu saja dia mampu untuk ditunaikan. Maka Allah tidak membebankan ke atasnya selebihnya. Allah terima setakat tu je lah. Jadi tetap kita kena sembahyang. Umar, waktu dia kena tikam, kan dia kena tikam, dia sembahyang walaupun darah dia yafqubu daman. Dalam hadis sebut, dalam riwayat sebut darahnya mengalir tapi dia sembahyang. Umar bila dia kena tikam dekat Abu Lu'lu'ah tu kan, semua tahu cerita Umar ni kan. Kena tikam, dia on off selepas tu. Dalam dia sembahyang tak sempat habis. Dia perkara pertama apabila dia bangun, dia cakap apa? Bukan salah aku, asallan nas, dia kata. Asallan nas. Adakah manusia dah siap sembahyang? Adakah manusia belakang aku tadi sembahyang dah? Makmum dia kan, dia jadi imam. Mula-mula dia tanya, tak ada lah, tanya anak aku macam mana, duit dalam bank ni ada. Tak ada. Perkara pertama lepas dia on off tu, bila dia on, dia tanya asallan nas. Asallan nas. Manusia yang belakang tadi dah habis ke tak sembahyang? Sembahyang dah ke tak mereka? Sembahyang tu benda sekali. Kita tak apalah, anak kita tak pergi ni, ada tuition ke solat kita. Nampak tak ni? Sepatutnya semua benda, kalau solat dah datang, semua benda. Sebab dalam solat kita cakap apa? Allahu Akbar. Muazzin panggil sembahyang, dia cakap apa? Allahu Akbar. Kita faham tak makna akbar? Allah kita faham kan? Makna akbar apa? Maha besar. Okey, kita tak, sebab kita tak faham makna maha tu apa. Sebab tu kita tak tahu macam mana nak react. Besar akbar, besar kabir. Besar kabir, bahasa Arab panggil kabir, masjid kabir, grand mosque kabir. Tapi sini bukan guna kabir. Akbar, apa makna akbar? Apa makna maha? Tanya apa makna maha? Sebab kalau tanya akbar, dia cakap maha besar kan? Kita tak boleh jawab kita tak boleh jawab pada soalan yang tanya tentang definisi dengan definisi yang kita tak faham juga. Kita kena bagi apa yang kita faham kan? Jadi mana maha, sebab nak jawab maha besar kan? Kalau tanya Allah Akbar, semua jawab maha besar. Tanya lagi pun maha besar juga kan? Jadi jawab pada ikhwan, bagi tahu apa mana maha? Paling besar. Paling besar, terbesar. Maknanya apa? Bila sebut Allahu Akbar, kita akui dan ikrar bahawasanya Allah yang paling besar. Maknanya paling besar lagi daripada belajar tadi, paling besar lagi pada tuition, paling besar dari cikgu awak. Ini menunjuk kata Allah paling besar. Tapi sebenarnya lisanul hal, matematik paling besar lagi pada tu. Fizik ni nak boleh exam itu paling besar. Nampak ni penipu ni, nampak tak? Bila angkat ni Allahu Akbar, bila dengar muazzin panggil Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar, Allah paling besar kan? Kita cakap maha tak faham kan? Ubah. Allah yang paling besar, Allah yang paling besar. Kita cakap iya kan? Kita jawab kan? Tetapi adakah kita laksanakan apa yang kita cakap? Kalau kita tak laksanakan, penipulah kita. Solat ni paling besar kerana itulah Umar. Bila dia tersedar, dia tanya asal dan nas. Itu soalan pertama dia. Dia tak cakap selepas ini aku ni nak mati dah ni, selepas ni orang ni jadi pengganti.
Tak ada benda pertama dia tanya, walaupun dia nak mati, asallan nas, sembahyang dah ke tak mereka? Ketua dia kena bawa orang bawah dia ke arah sembahyang kalau dia bijak. Seperti mana Umar, kita tak ada siapa yang sangkan yang Umar ni tak bijak. Tak ada siapa yang sangkan. Jadi kita ketua ke tak? Abang-abang semua ketua. Ayah ketua emak kan? Ketua dia tak? Maknanya solat kena pegang tu pada orang-orang bawah kita. Tak, abang-abang semua ketua. Ibu cakap, kenapa? Ketua keluarga. Allah asal tanya kita, ahli keluarga kita yang duduk dalam rumah kita. Maknanya siapa? Anak dan isteri. Bagaimana didikan kita kepada mereka tentang sembahyang? Sampai ke tahap mana mereka faham tentang sembahyang? Itu benda yang pertama. Sebab tu Umar nak mati pun itu yang dia tanya dulu. Aku dah sampaikan ke apa sepatutnya masyarakat aku, rakyat aku faham tentang sembahyang? Itu yang dia bimbang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah akan tanya benda yang pertama, kamu sembahyang ke tak? Anak-anak kita kata, tak tahulah saya tak sembahyang. Kenapa? Ayah tak ajar, mak tak ajar, mak tak titik beratkan. Itu hati-hati. Itu nak tunjuk tadi tu, yang sembahyang walaupun sakit tetap kena. Kita nak apa ni, nak orang panggil nak besarkan, nak kembalikan sembahyang ni pada tempat asalnya, iaitu tinggi tempat dia, besar tempat dia. Bukan exaggerate ni, tetapi ini yang sebenarnya, yang mana telah dipesongkan. Itu hadis dalam hadis ni. Sebab Nabi kata, kalau tak mampu berdiri, duduk tak apa, solat juga. Tak mampu duduk, berbaring. Tak boleh berbaring, Nabi tak kata gugur. Tak gugur. Tak boleh berbaring, tetap solat itu tidak gugur. Isyaratkan. Tetap kena sembahyang macam mana pun. Satu lagi kita ambil ni, waktu kita musafir kan, musafir ambil ringan dalam kereta terbang, tak solat. Jawab nanti. Kita solat dengan apa yang kita mampu. Kalau syaratnya tak sah, kalau tak cukup syarat, solat itu tidak sah. Tetapi kita tidak berdosa sebab kita dah buat dah dengan apa yang kita mampu. Kita solat balik untuk menjadikan dia sah. Kewajipan itu telah gugur, untuk menggugurkan kewajipan itu. Faham? Tapi waktu solat tu ada, kita solat ke tidak? Solat. Kita solat. Kerana jika berlalu satu-satunya waktu untuk solat, tidak mampu lagi untuk kita ganti balik. Sebab waktu satu saat yang dah lalu, boleh kita ganti balik? Tidak. Kita masuk ke waktu lain, ada solat yang lain. Sama juga Ramadan. Kita sangka kita boleh ganti yang lepas. Tidak, tak sama dah. Tahun depan Ramadan yang depan. Kalau kita puasa sebelum Ramadan, itu bukan Ramadan. Tak sama. Bulan lain kan. Sebab masuk bulan Ramadan tahun depan, itu ada kewajipan yang baru. Sama, jangan main-main. Orang yang faham dan solat, dia tahu solat ni sebenarnya dia hanya beberapa waktu yang Allah tentukan mengikut kadar umur kita. Hanya waktu ni saja kita boleh jumpa Allah. Kita tak boleh nak solat 6 kali sehari. Jadi janganlah kita sia-siakan. Kalau boleh, semua kita nak buat di masjid kalau tak sakit. Dan Alhamdulillah kat sini peluangnya cukup besar. Kat Malaysia tanya nanti, kalau kita dah balik, rugilah kita. Tak sempat dah. Dan kalau kita betul bersungguh pun memang susah nak solat kat sana. Masjid sikit, kadang-kadang jauh dengan rumah kita. Kat sini kalau tak ambil peluang, sebab satu tempat tu boleh pilih mana satu kita nak. Nak komat lewat, pergi masjid lain. Nak komat cepat, pergi ni. Nak sederhana, macam-macam kita boleh susun dah waktu. Betul? Bukan gurau ni, kenapa kita tahu ni? Sebab benda tu betul. Ambillah peluang di sini. Kerana ke sesuatu keadaan dia tidak akan kekal. Bila keadaan tu datang, mustahil satu keadaan boleh kekal. Tahu kan? Mustahil. Keadaan boleh kekal, mustahil. Dia akan berubah. Sama ada dia berubah lebih baik ataupun tidak. Jadi bila keadaan yang baik ada pada kita, ambillah peluang tu sebenar-benarnya. Nasihat pada diri ikhwan sendiri. Jadi kita pergi kepada hadis seterusnya. Ada nak tanya? Ada kan? Faham yang mana solat ni bukan main-main. Lebih lagi kita sebagai ketua, Allah tanya kita siapa di bawah kita. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, limariyadin, bersabda kepada siapa? Kepada orang yang sakit. Kepada orang sakit, salla ala wisadah, yang mana dia telah sembahyang di atas wisadah. Ni apa dia tulis itu? Cushion. Sebenarnya bantal. Maknanya macam mana?
dia sakit, dia letak bantal ke pelapik ke untuk lapik tempat dia sakit tersebut. Farama biha, Nabi ambil, Nabi lempar. Cushion dia buat lapik tu, bantal dia buat lapik tu, dia ambil, Nabi lempar. Maknanya Nabi benarkan ke tidak? Tidak. Kalau kamu tak boleh sujud, kamu sakit, jangan lapik. Buat macam mana? Tak payahlah sujud. Sujud macam orang sakit lah. Sujud dengan isyarat, tak payah lapik. Ini masalah juga ni. Sebab kita tengok lebih-lebih lagi di negara kita, orang nak gunakan agama untuk berniaga. Ada apa yang ada sekarang ni? Ada pada setengah-setengah masjid. Lebih lagi masjid yang kaya, duit banyak kan, duit orang bagi. Dia buat apa? Kerusi yang ada kononnya tempat sujud untuk orang sakit. Cik ada lagi dalam grup tempahan masjid mana nak tempah kerusi sujud. Dia buat tempat yang ada cushion kat depan untuk orang sujud, bagi kononnya orang yang tak boleh sujud kan. Ada. Tak pernah jumpa. Memang apa tak pernah buat. Benda tu ada kita di Malaysia, kita nampak kan. Tak pernah nampak. Bagus lah. Tak pernah nampak. Bagus masjid. Bagus masjid tu. Tapi benda ni ada dan berlaku. Bahkan ni pun pernah tengok dalam grup, orang iklankan masjid mana yang nak tempah grup sunnah. Dulunya grup sunnah, tapi tak tahulah ada ustaz tegur ke tak, sebab ikut tengok itu dia scroll je. Jadi orang tanya masjid mana yang nak tempah kerusi sujud, kerusi untuk orang sakit sujud. Ni kalau Nabi ada, apa Nabi buat? Contoh Nabi dah tunjuk dah. Maknanya tak bagi. Bagaimana kita boleh menjual dan bagaimana masjid boleh beli? Dia tanya. Semuanya berlaku kerana kejahilan. Kita tanya bagaimana dia boleh jadikan bisnes. Kalau mereka ni ada ilmu, sepatutnya ahli masjid, orang yang di masjid kena ilmu. Kalau tak, macam mana kamu boleh jadi ketua bagi orang Islam? AJK, pengurus orang Islam. Maknanya kalaulah mereka ni berilmu, pasti perniagaan ini daripada awal telah lingkup. Bagaimana dia boleh jadi perniagaan? Menunjukkan orang dalam masjid pun tak tahu. Kita sebab itulah kata, mata kita tidak boleh menilai, kecuali menilai ilmu seseorang, kecuali jika kita sendiri berilmu. Jadi jangan mudah kalau kita orang awam nak kata dia ni ustaz kerana pakaian dia, kerana kedudukan dia, AJK dan sebagainya. Nak kata dia ni alim kerana pangkat dia dan sebagainya. Jangan kalau kita orang awam. Sebab kita contoh, kalau kita taraf kita BA saja, graduate BA, kemudian boleh tak kita ni, logik tak kalau kita ni nak nilai orang yang nak ambil master, nak selia orang yang nak ambil master? Logik tak? Ada orang terima tak? Tak terima. Kamu pun tak dulu lagi, kamu nak nilai thesis dia dan kemudian kamu nak iktiraf dia master. Tak logik. Sama juga kita orang awam, kita nak menilai dia ni ustaz, kita nak menilai dia ni untuk guru. Tak logik. Kita tak boleh nilai sebenarnya kita sedar ataupun tidak sedar. Tetapi masyarakat kita di sana yang dapat pangkat untuk guru, siapa yang nilai dia? Yang dapat pangkat ustaz kan, siapa nilai dia? Orang awam. Penilaian yang tidak diiktiraf. Sebab tu tak pelik kalau mereka ni tersesat, menganggap orang yang tidak sepatutnya dianggap alim sebagai orang yang alim. Bahaya tu. Kita jangan iktiraf orang secara mudah. Apa yang mereka cakap kena dengan hadis, kena dengan Quran, kita ikut. Okey, apa yang mereka cakap, walaupun mereka nilai tahap tinggi dah, tak kena dengan hadis, tak kena dengan Quran, kita tak ikut. Kita tak iktiraf dia kerana dirinya tidak. Kita iktiraf kerana ilmunya, kena dengan Quran, kena hadis. Itu baru betul. Jadi hati-hati, jangan lagi kita dikelirukan dengan nama ustaz, panggilan PU, panggilan apa lagi? Umat kan imam, tadi kan imam muda. Dai pula, ikut tak ada orang kan? Bola apa lagi? Yang penting aku bagi kaedah dia, jangan kita menilai kerana kita orang siapa saya nak menilai mereka ni ataupun ya ataupun tidak. Okey? Lain kalau dia ni dinilai oleh orang atas dan orang ni. Itu pun kena hati-hati. Sebab sekarang ni semuanya bisnes. Ada duit dapat orang. Kan? Jadi semuanya sekarang ni kita kena tengok pada betul ke tidak dia kena dengan selari dengan hadis ataupun tidak. Itu sahaja, barulah kita selamat. Okey, hadis tak habis lagi.
Nabi kata apa? Dia kata Nabi lempar. Jabir kata Nabi lihat orang ni solat kerana dia sakit, dia solat atas kusyon, dia kata tu kan, Nabi lempar. Wa qala, dan Nabi kata salli 'ala al-ard in istata'ta, sembahyang kamu di atas tanah, di atas lantai lah kalau kamu boleh. Maknanya kalau kamu sakit, sepatutnya kamu kena solat atas tanah. Kalau boleh, Nabi kata solat atas tanah. Kalau boleh, jangan solat atas lapis-lapis. Kalau boleh, kalau sakit tempat lain, solat atas tanah. Wa illa fa'umi ima'an, kalau tak boleh solat atas tanah sebab sakit, tak payah letak ni, tak payah nak sujud letak bantal, pelapik dan sebagainya. Aumi ima'an, aumi dah ada daripada hadis yang lepas. Maksud dia apa? Beri isyarat, gunakan isyarat. Kalau rukuk tak boleh, nak rukuk sakit, rukuk sikit, dan rendahkan lagi, sujud lebih pada rukuk. Tak perlulah nak cipta kerusi khas apa semua, tak perlu. Mak Nabi larang lah. Nabi larang, hadis jelas. Waj'al sujudaka, ni Nabi kata, dan jadikan sujud kamu akhfadha min ruku'ika, dan jadikan sujud kamu lebih rendah daripada rukuk kamu. Kalau tak boleh rukuk, tak boleh sujud, jadikan sujud kamu lebih rendah daripada rukuk. Kalau boleh rukuk, tak boleh sujud, rukuk macam biasa, masa sujud baru isyaratkan. Sebab ini semua Nabi kata ini istata'ta, sekiranya kamu mampu, sekiranya kamu mampu. Sekiranya tak mampu baru kita bagi isyarat. Maknanya selagi mana kamu mampu untuk rukun, untuk lakukan rukun dengan cara yang sebenar, tak boleh kamu nak isyaratkan. Sebab ada ustaz-ustaz ni yang kita sebut ustaz, boleh bukan ustaz pun kalau dia sebut atas pengiktiraf orang awam lah. Bila kita baca hadis, dia angkat tangan, dia kata habis tu ustaz, yang ustaz ni cakap ni macam mana? Kamu yang baca cakap dia ustaz ini hadis. Bagaimana kalau boleh samakan orang dengan hadis? Hadis-hadis ni pada Nabi. Ibnu Umar marah kalau ibu marah orang cakap macam tu kan. Kita baca hadis tu, dia cakap ustaz, kita rasa marah juga. Takkan kita tak kenal nilai hadis ni apa? Kalau ibu marah, ibu bukan orang yang pertama. Sebab Ibnu Umar, Ibn Abbas dia pernah marah pada orang ramai, pada ibu budak kecil. Dia waktu Nabi wafat, umur dia 13, tapi Nabi rapat dengan dia. Nabi nak minta sekali dengan Nabi bagi pesanan. Banyak hadis daripada Ibn Abbas kita dapat. Ibn Abbas cakap apa? Sebab dia budak kecil, orang anggap dia budak kecil. Ibn Abbas cakap benda yang dia dengar daripada Nabi. Orang-orang yang cakap, wahai Ibn Abbas, Abu Bakar cakap macam ni. Wahai Ibn Abbas, macam mana aku nak buat? Kan Umar cakap macam ni, macam mana? Umar cakap macam ni, Abu Bakar cakap macam ni, Ibn Abbas keras lah. Dia cakap, aku bimbangkan jatuh ke atas kamu batu daripada langit, maknanya azab daripada langit. Aku katakan Nabi yang cakap, kamu duk kata Abu Bakar cakap, Umar cakap. Ibn Abbas marah. Tak kenal ke Nabi siapa? Kita baca hadis, tiba-tiba cakap ustaz tu cakap, ustaz ni cakap. Fikir sikit otak kita ada otak kan. Jangan tunggu ustaz marah. Kita boleh fikir, ni hadis, pastilah hadis. Kita boleh fikir sendiri, siapalah ustaz itu. Kerana Ibn Abbas marah tu, siapa yang cakap? Sahabat kata Abu Bakar dan Umar. Tak payah banding dengan Nabi, ustaz itu dengan Abu Bakar dengan Umar, mana yang hebat? Sahabat lain kata Abu Bakar dan Umar pun Ibn Abbas dah marah dah. Takut jatuh azab daripada langit. Kita duk cakap lagi, ustaz tu cakap, ustaz ni cakap. Dapat tu? Kalau kita ada akal. Kalau kita guna akal, confirm, sebab semua dah ada akal kan. Guna ataupun tidak saja. Jadi gunakan akal. Agama Islam dia memang suruh guna akal. La'allakum tatafakkarun. Semoga Allah turunkan benda-benda sebagainya supaya kita berfikir. Dengan berfikir itu boleh mendorong kita daripada fitrah yang Allah bagi, boleh mendorong kita mencapai kebenaran. Kerana berfikirlah kita tahu Allah itu satu. Sebab kita tahu kalau Allah ada dua, Tuhan ada dua, apa berlaku pada bumi? Agak-agak. Kalau dua presiden ada kat dalam Malaysia tu, apa berlaku? Satu Cina, satu Melayu, apa berlaku? Ada lah. Boleh kita hidup aman? Tak boleh. Sama je kalau ada dua Tuhan, kita tak akan nampak laut tu sentiasa biru. Mungkin hari biru esok merah.
Sebab Tuhan tu kata, aku suka merah. Daun sentiasa hijau, mungkin hari ni hijau, esok biru pula. Betul. Kita tidak akan dapat hidup aman. Kita kena ajar kepada anak kita, hari Isnin daun warna hijau, hari Selasa daun warna biru. Dan kita nampak apa yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu semua benda kekal dalam sistem yang sah. Dan memberi makna Tuhan berapa? Satu. Itulah yang kau katakan, sebenarnya akal Allah dah bagi, dan Allah bagi kita kebolehan untuk berfikir supaya mendorong fitrah kita yang merasakan memang kita dicipta ada Tuhan, tidak logik ada manusia, tidak ada orang yang mencipta. Kita tengok kereta, tak ada siapa pun yang kata. Bila kita tengok kereta, dia kata kereta tu dah jadi sendiri pun Big Bang. Tiba-tiba keluar kereta kan. Tak ada orang yang cakap macam tu. Jadi secara fitrah kita dah akui yang kita ni dicipta. Cuma kita memerlukan lagi akal untuk mendorong. Akal dan hidayah. Akal dan hidayah ilmu. Jadi nak cakap kita kena berfikir, kita orang Islam jangan ikut-ikut, kena berfikir sebelum ikut. Bahkan dalam agama, memang agama menggalak kita berfikir. Sesiapa yang nak mendapat nak jadi mufti, wajib dia belajar ilmu usul fiqh ni banyak guna akal. Nak masuk jurusan usul fiqh, dia dah tengok dah kita punya pointer kena tinggi. Ada pointer tertentu yang bawah pada tak boleh. Jadi kalau tak ada penilaian, dia masuk tiba-tiba keluarkan hukum, tak pelik kalau tersalah, tak pelik kalau tersalah. Cara tak kena. Jadi kalau kita ada anak nak suruh dia jadi ustaz, pilih anak yang bijak. Takut nanti rosak nanti. Kucak kacir dunia depan ni nanti. Ni dah tak lulus jadi doktor, tak lulus jadi engineer, tak lulus jadi arkitek, tak lulus semua, barulah masuk sekolah agama. Itu yang masalah kita hadapi sekarang. Anak yang bijak biar dia jadi ustaz. Lepas tu yang lain pilih nak jadi doktor agama. Jangan pilih yang paling tinggi sekali jadi ustaz. Lepas tu kita duk salahkan, habis itu kenapa ustaz cakap macam ni, ustaz cakap. Itulah didikan kamu 20 tahun lepas. Kita ada belajar sekolah, barulah suruh jadi ustaz. Itulah hasil yang kita dapat sekarang. Susah. Jadinya ketua keluarga kena rancanglah. Cari soalan ni macam mana tu. Kalau masjid tu yang imamnya tumbal, ini ada punya sejadah tu. Ini cerita pasal sitting ni. Kalau sakit kerana Nabi bagi option untuk dia pilih supaya tidak guna apa-apa, tetapi dia isyaratkan. Selain pada itu tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Cuma sebaiknya tidak ada apa-apa lah. Cuma nak lapik boleh ke tak? Boleh, kerana adalah hadis sahabat melapik ketika mana mereka panas. Mereka solat tempat panas, batu panas, mereka lapik daripada dia pakai macam kuturah ataupun baju dia letak baju, kemudian dia sujud atas baju. Agama Islam tak suruh kita mudarat pada diri. Kalau panas kita goreng kan. Punya ada sebab, tak ada masalah. Ini kan sebab lah. Kalau sakit lutut ke apa ke, kalau tak boleh, tak perlu lapik kan, tak boleh untuk sujud sebab lutut kita sakit, tak perlu lapik. Nak tunjuklah agama Islam ni dia tidak memberi chance langsung kepada orang yang nak berniaga dengan agama. Tidak ada peluang bagi kamu untuk menggunakan agama ni sebagai pelaris perniagaan. Tidak ada peluang langsung. Kita semua habis. Batu nisan jadi perniagaan, keranda jadi perniagaan, gali kubur kena jadi perniagaan. Ada yang kena bayar sampai beratus-ratus untuk gali kubur. Kamu kena tanya, gali kubur ni sebenarnya menguruskan mayat, siapa yang telah mewajibkan kepada kamu? Jadi fardu kifayah yang wajib untuk uruskan mayat orang yang hidup, bukan ahli keluarga dia. Kalau ahli keluarga dia tak uruskan, adakah dosa tu pada ahli keluarga saja? Tidak, satu kampung. Maknanya siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan mayat? Satu kampung. Habis tu kamu minta dengan ahli keluarga duit, kenapa? Ini tanggungjawab kamu. Tanggungjawab anak, ayah untuk menjaga anak. Tiba-tiba dia pun jaga anak, dia pun minta duit. Kamu duduk rumah aku, kamu ambil pakaian aku, tak bayar, minta balik. Mana boleh ni tanggungjawab kamu? Sama lah orang yang tak faham tadi. Dia pergi minta dengan ahli keluarga duit untuk gali kubur, duit untuk beli kayu gambar. Sebenarnya siapa yang uruskan tu? Sebab kalau tak uruskan mayat satu kampung, memberi makna tugasan tersebut, kewajipan tersebut adalah untuk ahli qaryah, bukan keluarga dia. Tak patut kamu lakukan kewajipan kamu, kemudian kamu minta
upah. Kerana yang menyuruh kamu melakukan kewajipan itu bukan ahli keluarga. Siapa? Allah. Kalau nak minta upah 300, minta daripada Allah lah. Kalau rasa boleh, Allah yang suruh kamu. Jadi semuanya ada kat sini sebenarnya. Jadi kalau Ada kat sini. kalau Tak akan. biasa kalau ada berlaku kematian, orang keluarga dia letak terus mangkuk ke apa kan. Orang datang tak ada orang tu kan. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah untuk menguruskan kan. Sebab kalau dia tak mampu, dia tak ada masalah. Kerana sebenarnya mereka tu sepatutnya yang menguruskan. Kalau boleh masjid tu sediakan dah kain kafan ke apa ke. Sediakan dah. Kalau hariat kematian yang diorang buat kat Malaysia tu, orang bila kumpul-kumpul dia, then any your family apa dia orang akan cover apa semua. So, is it benar? Okey dah tu. Itu boleh ya? Boleh lah tu. Okey. Sebab mereka yang sepatutnya menguruskan. Bukan ahli keluarga saja. Macam setahun RM20 kata salah saya. Oh, dia wajibkan tu. Dia baik you want join. Ya, member. You are member. Kalau tak member mahal lagi. Ya betul. Yeah, yes, if you are member, the whole family they cover. Betul. So Maknanya kita dah Jadi ini lain lah. ini what is this? Kau tak faham sebenarnya Dia macam ada ni. membantu. Macam ada kematian je datang solat seorang ada tempat macam tu, ada tempat bayar tahun. Ada tempat dia tak bayar Kalau tahun. dia tak bayar, kalau ada orang yang tak bayar contoh. Kalau ada orang yang tak bayar, adakah dia akan dibantu atau tidak? Kalau dia tak bayar, Dari bukan member mana ni? Dia bukan member. kalau Dibantu atau tidak? kalau waris kena dia kena bayar dekat masjid tu lah gaji mahal. Nampak tu? Ini tak kenal. Tak kenal. Ini nama sahaja bantu membantu. Nama sahaja bantu membantu. Tetapi bisnes lah tu. Nanti dia tak tadi kalau orang tu bukan member. Kalau betul awak cakap bantu membantu, awak akan bantu ke tadi? Tanya balik soalan ni. Awak kata awak dah cipta benda ni untuk bantu membantu. Ta'awun bagus. Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Jangan kamu tolong menolong di atas alal ismi, dosa dan perbalahan. Kalau kamu kata tolong menolong kamu buat benda ni, alhamdulillah tak ada siapa yang sangka. Tetapi kamu kena pastikan tolong menolong kamu tu bukan helah untuk kamu cipta benda ini. Bagaimana nak pastikan bukan helah? Kita tanya balik pada orang yang tak buat. Kalau orang yang tak jadi member, kamu akan tolong ke tak dia? Kalau betul niat kamu cipta benda ni, tabung ni untuk tolong menolong, pasti kamu akan tolong dia. Tak akan minta daripada dia sebab duit ada ke tak ada? Ada. Kalau betul asas kamu bina adalah tolong menolong, pasti kamu akan tolong dia. Kalau kamu tak tolong, lisan kamu hanya cakap tolong menolong, tetapi lisanul hal sebaliknya. Dan lisanul hal lebih ablah, lebih fasih daripada lisan ni. Lisan ni boleh menipu. Dia datang pukul 12 malam bawa batang kayu, bawa pisau, saya nak bagi elektrik 12 malam datang ke rumah kita. Kita yang jadi percaya tak? Ini bukan elektrik, penyamun. Walaupun dia kata saya ni electrician. Nampak sama juga ni, walaupun dia kata tolong menolong, tetapi lisan tidak. Benda ni banyak berlaku dalam takaful. Dinamakan takaful, dia tukar nama. Dia tukar nama, orang sebut nama takaful. Takaful ni maknanya tolong menolong lah. Tetapi bila orang tak jadi member, dia biarkan. Mana tolong menolong kamu kalau kamu betul? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bagi bukti yang kamu betul-betul nak tolong menolong kalau kamu betul. Jadi ini semua kita kena ingat dalam kaedah fiqh. Ikhwan tahu kalau ikhwan cakap ramai orang benci. Sebab ramai orang terjebak. Tetapi siapakah kita untuk menahan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan kebenaran, yang memberitahu kebenaran? Siapakah kita? Jadi dalam kaedah, tak tahulah orang yang mengamalkan, orang yang syariah, keluar syariah dia belajar ke tak, wallahu a'lam. Tetapi kalau siapa yang belajar dalam kaedah qawaid fiqhiyah kubra ni, ada satu yang pertama, kaedah yang terbesar. Dia ada 5 kaedah yang terbesar. Yang terbesar untuk orang yang belajar fiqh adalah al-umur bimaqasidiha. Dia kata al-umur bimaqasidiha ni, setiap perkara bergantung kepada maksudnya. Maksud adalah niat. Terpulang kepada niatnya. Niat nak buat baik tadi, maka perkara itu diiktiraf sedemikian, kan? Tetapi bawah tu ada kaedah kecil. Antara kaedah kecil dia kata al-uqud.
Al-uqud ni maknanya akad, kita panggil akad. Plural dia uqud. Bayar kan, tak dia akad ke bukan? Bayar tu, akad lah tu. Sebab kita bayar untuk kita dapatkan servis dia. Jual beli lah tu, itu akad. Betul? Kita dapat bila kita sebut formula, satu darab satu, dua darab satu, dua, tak akan berubah lah. Formula dalam bahasa Inggeris kalau plural tambah S, tak akan berubah. Mana-mana bahasa Inggeris kalau plural tambah S. Kalau singular kita guna is kan. Kaedah tidak akan berubah. Yang ini pun dipanggil kaedah. Maknanya kamu apply pada mana-mana. Dia kata al-uqud, al-ibrah fil uqud, pengiktirafan pada uqud, pada akad-akad, bimaqasidiha wa ma'aniha, kena lihat kepada maksudnya, maknanya niatnya, ma'aniha dan maknanya, makna secara maknawi. Tolong-menolong maknawi bukan? Maknawi kan. Jadi kita tengok kat situ. Kalau tolong-menolong betul. Walaysa, dan bukan bimabaniha wa musammayatiha, dan bukannya pada bentuk dia, binaan dia, dia punya apa panggil, komponen dia, dan juga namanya. Walaupun namanya takaful, komponennya ada tabur, masukkan duit dan sebagainya kan, ada penerima, ada pencarum, dan ada yang menerima selepas itu, komponen ada. Tapi pengiktirafan bukan kepada perkara itu, bukan pada nama. Walaupun itu tukar nama, tetapi makna yang asal iaitu untuk mendapatkan keuntungan, makna yang asal masih ada, dan makna yang tolong-menolong tidak ada, secara penuhnya tidak ada. Sebab kita hanya tolong siapa yang masuk. Siapa yang tak masuk walaupun tepi rumah kita, kita tak boleh kena bayar pula kan. Apa yang tak kena bayar pula lebih mahal. Makna ini bukan tolong-menolong. Ini bukan tolong-menolong. Tidak ada makna tersebut. Jadi kita iktiraf pada bentuk dia tu, pada makna. Pada akad kita kena iktiraf pada makna. Selagi mana ada tim penindasan, selagi mana ada kezaliman, maka akad itu walaupun dah jadi jual beli, nampak macam jual, namanya dah jadi jual beli, dia punya transaksinya memang transaksi jual beli, tapi ada lagi penindasan dan kezaliman, maka pengiktirafan pada binaan kepada makna, pada makna. Kezaliman haram ke tak haram? Haram. Jadi walaupun bentuk dia jual beli, ada lagi kezaliman, maka dia haram. Ada lagi penindasan, maka dia haram. Jadi abang-abang ikhwan tak tahu, orang yang belajar mereka dia belajar kitab benda ni. Ini kalau belajar kaedah fiqh yang mula-mula dia masalah karya ni biasanya bila tutup akaun every year dia buat mesyuarat, tak tally kan masa ni lah yang kadang dia bukan kata keuntungan ke apa, tak, tapi dia fikir mana kau keluarkan duit ni without kau sedia ada AJK ada apa semua. Nanti masalahnya banyak tu that lah. Sebab saya pernah join dia orang punya meeting, so then sampai saya pernah cakap dia tak apalah, keluarlah. Kalau apa ada korang siapa yang nak bantu-bantulah. Sampai saya pernah cakap dalam masyarakat mana dah kata dia ni memang dia bukan ahli karya, tapi kita memang kenal dia, kita biasa jumpa dekat masjid dan semua kan. Keluar kalau kata siksa nak okay. And then siapa yang bukan, kalau karya RM50 saya tahu RM50 kalau seorang ni kan, itu kalau dia tahu dalam jam, kalau katalah nak duit itu habis kan. Jadi masalah dia macam tu, bila hujung tahun meeting, bila tak teli kan, masuk banyak sekian banyak, keluar ini yang sebab apa macam kita tu memang kat masjid tu kain kapan 7 orang tu memang all the time. Keluar satu masuk satu, keluar satu masuk satu kan. Memang kita itu sebabnya, cuma tidak perlu ambil daripada orang pun ataupun nak kena jadi buat cipta member. Ini dah jadi bisnes ya. Jadi takaful tijari dah jadi bisnes, takaful bisnes. Tidak ada untuk bisnes. Sekali kita niat untuk bisnes, dia bukan lagi tolong-menolong. Dia telah menjadi benda yang bercanggahan dengan tolong-menolong. Nama lagi kalau kita nak tolong kawan kita minta upah tak? Kita minta upah tak kita lakukan sesuatu khidmat untuk kawan kita? Kalau kita kata aku tolong kau, kita minta upah tak? Once kita minta upah, itu bukan tolong-menolong tak? Nampak? Semuanya kalau kita guna akal, nampak jelas. Kita nampak jelas kalau kita guna akal. Benda tu kalau memang kita tak cakap tak perlukan court form.
of course lah gunakan kos. Tetapi siapa kamu nak minta dengan dia? Kerana Allah yang wajibkan, bukan dia yang suruh kamu urus. Siapa yang suruh? Allah. Kamu nak minta kos, minta dengan Allah lah, tak jadi masalah kan? Tapi dia boleh hidup tu kenapa? Sebab kita yang sokong. Kita jadi member kenapa? Kalau dia buat dan tak ada member, nak kata aku tak boleh tahu semua. Nampak? Tak payah kita sokong. Ni semua benda yang dicipta kita sokong. Sebab apa? Kita takut syaitan kata nanti kalau kau mati dapat tu. Kita tak dapat syaitan, tetapi dia ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tapi kita ingat janji syaitan ghurura, ma ya'idukumus syaitanu illa ghurura. Apa sahaja yang syaitan buat kamu rasa pesimistik, kamu jadi pesimis kerana bisikan dia. Kalau aku tak buat macam ni, siapa nak uruskan aku? Kalau aku tak ambil baik aku mati macam mana? Kalau ni, siapa nak uruskan harta? Kalau itulah jarum syaitan. Nabi kata dah, kalau ni Nabi larang. Kita sebut kalau, kerana itu jarum syaitan. Dia akan takutkan kita. Sepatutnya kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tahu kalau berlaku benda-benda buruk, aksiden ke apa ke, benda itu berlaku kerana takdir Allah. Bukan tidak boleh. Bukankah boleh kalau kita tak datang, ya Allah, aku ni tak ada insurans. Kata-kata, ya Allah, aku ni tahu kalau benda buruk yang berlaku tanpa keizinanmu, dia tidak akan berlaku. Jauhkanlah aku daripada aksiden, ya Allah. Kita tahu umur kita nanti, mungkin kita hidup panjang, kita akan kembali kepada umur yang hina. Nabi ada ajar kepada kita supaya kita ambil insurans. Bila kamu hina nanti tak boleh ni, ada. Cuba balik pada hadis kita belajar dulu, wa an uradda ila adzal umur. Tak ada. Yang Nabi ajar kepada kita berdoa supaya kita tidak sampai ke tempat tu. Kenapa kita duk cakap kalau aku aksiden? Kamu sekarang ni sedang pesimistik untuk mendapat aksiden. Baru kamu bersedia. Sedang apa? Bukan pesimistik, kamu sedang optimis. Terbalik pula. Sebab tu optimis kita benda yang baik kan, untuk tidak mendapat aksiden. Maknanya hidup kita tidak. Tapi kita sebenarnya sekarang jadi pesimis, bersedia untuk mendapat aksiden. Tahu tak Allah cakap apa pada Nabi Muhammad SAW? Dia meriwayatkan, Nabi Muhammad meriwayatkan hadis kursi. Nah, Allah kata, ana inda dhanni abdi bi. Aku berada di atas sangkaan baik hamba-Ku terhadapku. Kamu sangka kamu akan dapat aksiden, ahlan wa sahlan, semua di tangan Allah. Tapi kalau kamu sangka Allah SWT akan sihatkan kamu, akan jauhkan kamu daripada perkara buruk, kamu minta Allah jauhkan kamu daripada perkara ni, bukankah perkara yang mudah bagi Allah untuk Allah laksanakan? Mudah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan setiap sesuatu. Kenapa syarikat ni jadi maju, naik? Kerana kejahilan kita. Apa sehari yang tumbuh, kita ditakutkan. Ejen datang pada kita, ejen kata, aku nampak kau ni gini. Kalau berlaku macam ni, bahaya ni kalau tak ni, risiko tinggi kau ni. Kalau macam ni akan jadi macam ni, kalau macam ni akan jadi macam ni. Kita dah baca ayat Quran, kita dengar dia balik, Allah sebiji. Masalah kita tak baca Quran. Kita tak baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita dengar dia, Allah tunjuk pada aku dah. Yang syaitan yang tak kena gari bulan Ramadan, Allah dah tunjuk dah ni. Syaitan lain yang tak nampak kena gari bulan Ramadan, ada syaitan tak kena gari, ni salah satunya. Allah dah tunjuk dah tu. Sayang sebab tu kata Quran, Nabi kata tidak akan sesat siapa yang berpegang dengannya. Quran dan hadis. Orang macam ni tidak akan boleh menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kita, apa yang panggil keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita lebih lagi mengikat diri kita, bergantung kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu untuk tidak menjadikan kita aksiden. Kenapa kita takut aksiden? Orang yang berbangga bila dia aksiden, dia dapat insurans. Kita bangga, sepatutnya kita bangga dan bersyukur. Alhamdulillah, aku tidak perlu berbangga kerana aku kena aksiden. Aku berbangga, aku selamat dari aksiden. Setiap hari aku bangga, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nampak? Itu sebab kita berbangga. Alhamdulillah kita selamat setiap hari. Orang nak tunjuk yang dia ni masuk ubat, lepas tu dapat duit. Apa yang kamu nak berbangga sebenarnya? Masuk ubat kena aksiden bangga? Kami berbangga, Alhamdulillah Allah selamatkan, dan kami minta Allah jauhkan kami daripada menerima bala seperti mana yang kamu terima. Sebab ada dalam hadis lain, Nabi ajar bila kita nampak orang ni, Allah ajar, kau tak ingat hadis ke ataupun doa ulama daripada ulama, dia kata bila kita nampak doa dia macam ni, lebih kurang anda dia, bila kita nampak orang terkena satu musibah,
kita sebut Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah sebab dia kena musibah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menjauhkan aku daripada musibah yang mengenai engkau, dan aku minta supaya aku tidak terkena musibah yang sama seperti nampak tak tu? Itu sepatutnya insurans kita. Doa kita dah sekarang ni nak letakkan, nak ensure ataupun nak secure masa depan kita pada kebendaan semuanya. Sepatutnya kita ensure masa depan kita pada siapa? Pada orang yang boleh yang boleh secure masa depan kita yang sebenar. Siapa dia tu? Allah. Kita duduk letak ni, kita tak tahu umur kita sampai bila. Mungkin esok, mungkin lusa kita tak tahu. Allah alam. Yang kecil, kita dah cakap, oh kita tak tua lagi, kita tua ni gini. Tak payah fikir pasal tua. Kerana Imam Syafi'i, kita dah sebut sebelum ni, kita ada dalam bayangan dalam syair sama Imam Syafi'i, dia kata betapa ramai orang yang muda ketawa sedangkan dia tidak tahu yang di kedai jahit sebelah dia tu kain kafan telah dijahit untuknya. Yang kedai jahit sebelah dia tu ikut tambah je, maknanya dia tak tahu dalam dia ketawa itu kain kafan sedang ditenun untuknya. Dia duduk sangka kain kafan itu untuk orang yang sakit, untuk orang yang dah tua, sedangkan dia duduk ketawa, dia tak tahu kain kafan itu sebenarnya untuk dia. Dan betapa ramai orang yang sakit, maka min saqimin. Imam Syafi'i kata, betapa ramai orang yang sakit tidak, maknanya dia dipanggil, di expect untuk mati. Tetapi panjang sekali hidup dia dalam buat. Yang tadi aksiden mati dulu, yang dah segar ni aksiden mati dulu, tak ada sakit-sakit apa. Yang sakit diharapkan dia mati dulu, disangka dia mati dulu, panjang dah umur dia. Nampak tak tu? Imam Syafi'i dah cakap macam tu. Maknanya itulah sebenarnya kita duk takut-takut ni, sebenarnya kita sihat apa semua, belum menjamin kita umur panjang. Kita tak tahu, dia tak ada bangun bila nak mati ni, tak ada rasa kan? Sebab kalau ada rasa orang boleh tahu dah. Maknanya seminggu lagi nak mati, okey enjoy dulu 3 hari ni 2-3 hari sebelum mati tu baru taubat dan sebagainya. Tak ada. Ustaz, ayat itu yang jadi syariah. Apa dia? Ayat mana? Tak boleh tahu sakit dan tak boleh tahu mati tu lah yang jadi syariah. Betul. Sebab tak tahu you mati bila, tak tahu sakit bila. Memang dia daripada dulu. Nabi pun tak tahu bila Nabi mati. Nabi pun tak tahu daripada mati. Bukan isu ni timbul sekarang. Kalau isu ni dah timbul dah pada waktu Nabi, betul kita memang isu ni dah timbul. Kalau isu ni dah timbul dan memang ada kebaikan pada insurans, kenapa kita tak jumpa pada insurans pada waktu Nabi? Maksudnya, ejen insurans dia gunakan ayat ni juga. Kira Nabi kita boleh balas balik kan? Kita boleh balas. Sebab zaman tu cakap dia abang kan, tidak mengetahui bila mati ni hujahnya ada pada zaman Nabi pun. Umar tak tahu dia mati waktu tu. Kalau dia tahu waktu tu dia mati, dia dah cakap dah, bila aku dah hentikan engkau istikhlaf dia kan, dan dia akan tentukanlah siapa yang menjadi khalifah selepas dia. Tapi waktu tu tak ada orang tahu mati. Cuma saya pelik kenapa timbul sekarang insurans, waktu tu tak ada ni. Waktu Nabi hidup tak ada pula Nabi kata ada ni insurans. Sebab Nabi waktu tu orang diajar supaya terikat dengan Allah. Siapa nama dia? Yang buka Palestin ni, siapa khalifah? Umar bin Abdul Aziz. Dia waktu dia wafat, duit dalam bank tak ada. Kita tinggalkan untuk anak-anak kan, hibah dan sebagainya, macam-macam sekarang ni. Kita tak boleh nak lawan dah. Lepas tu cuma pelik, mereka ni jurusan syariah, tapi pelik bila kita belajar, mula-mula belajar dah bercanggah dengan apa yang mereka buat. Macam yang habis satu kaedah tadi kan, bagaimana dia boleh tukar jadi nama kepada pembiayaan, tetapi maqasid tu, makni tu ada lagi, makna penindasan. Sedangkan kita terima, bahkan kita terima banyak orang yang komplain kata yang ni lebih lagi mahal daripada konvensional. Maknanya mereka rasa tertindas lebih pada benda ni. Dia rasa tertindas kalau tak komplain lah kan. Takkan mereka tak tahu al-uqud iktibarnya pada maqasid, bukan pada binaan dan ni. Macam mana kamu boleh kata kamu jurusan syariah kalau tak sampai lagi benda ni pada kamu kan? Pelik bin ajaib. Tetapi nak buat macam mana? Itulah ibadah dah
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga anak dan keluarga kamu, jaga diri dan keluarga kamu sahaja daripada api neraka. Kamu tak boleh ubah. Kamu tak boleh ubah dah orang lain. Dia nak faham macam dia yang memilih untuk faham begitu. Kita tak boleh ubah dah. Penat saja kita, penat saja. Penat saja. Di sini kalau kita tak tegur orang lain dah pun kita tak apa. Kerana kaedah dia ada kaedah juga. Kaedah umumul balwa. Umum balwa ni tak dapat lari dah daripada dia. Kita dah dapat lari dah. Tapi kita boleh selamatkan ke tak diri kita dan keluarga? Boleh. Kembalilah pada apa yang Nabi Muhammad SAW ajar. Kalau betul nak takaful, maknanya kamu ada duit, orang yang tak jadi ahli pun kamu kena tolong. Kan, kamu cipta tabung, walaupun orang tak jadi ahli, ditimpa musibah, ada duit, maknanya kamu mampu untuk tolong. Baru betul maknanya sebenarnya kamu cipta benda kat atas tolong, menolong. Tapi bila orang mati kena mesyuarat dulu, nak keluar 650 KD saja tu, kurang 45 KD, nak keluarkan tu kena mesyuarat dulu. Maknanya kamu kata tolong, menolongnya. Macam betul dimasukkan ke electrician lah. Tak boleh tipu saya. Kalau kamu tertipu, kalau maknanya ramai orang yang buka pintu. Kalau kita kembali pada perumpamaan itu, maknanya ramai masyarakat, orang datang pukul 12 malam bawa barang, bawa pisau, dia dibuka pintu kan. Kita Alhamdulillah Allah bagi akal, kita tak buka pintu. Walaupun dia kata 10,000 kali duduk sikit, kata pada kita technician, kita tidak tertipu. Nak mengeluarkan diri kita daripada kejahilan, daripada vlog yang mengikut ni, hanya dengan ilmu. Orang akan selamat bila dia ada ilmu. Sebab tu penting, ilmu penting, sangat penting. Kerana itulah ulama kata, jika diberi pilihan nak buat ibadah ke nak cari ilmu, ulama kata cari ilmu. Kerana kamu buat ibadah, manfaatnya pada diri kamu. Itu pun kalau betul ibadah kamu dah atas dasar ilmu, maknanya tak buat bidah. Tetapi kalau manfaat bagi kamu saja. Tetapi kalau kamu belajar ilmu yang sebenar, siapa yang dapat manfaat bukan sahaja diri kamu, masyarakat kamu, orang yang kamu ajar kepada mereka, semua akan mendapat manfaat. Cari ilmu penting. Betapa banyak kita nampak sekarang ni, bila kita dah belajar, kita nampak. Cuma umumul balwa, kita cakap sesuatu orang tak nak dengar. Kita cakap sesuatu, orang benci pada kita. Tetapi siapakah kita? Kita hanya boleh untuk ahli keluarga kita buat. Untuk ahli keluarga kita, orang yang berada dalam rumah kita, kita buat. Orang lain bukan lagi tanggungjawab kita. Dia nak dengar, Alhamdulillah. Dia tak nak dengar, Alhamdulillah juga kita dah berjaya sampaikan kepada dia. Jadinya satu benda yang boleh ambil, kalau boleh ambil daripada tu, jangan kita tertipu bila kata orang ni keluar daripada syariah. Sebab pelik bin ajaib, sijinnya syariah, tetapi benda-benda yang macam tu dia tak tahu. Jadi tak apa, kalau nak komplain, nak detail kan, bukan saja habis masa, tetapi hati dah tu rasa sempit, sedih. Jadi kita tengok kepada hadis seterusnya lah. Habis dah. Alhamdulillah yang kita faham, hadis ini menyatakan kalau kita boleh duduk, boleh lakukan rukun dalam keadaan yang sebenar, wajib lakukan. Satu rukun kita tak dapat, stay satu rukun tu kita isyaratkan. Jangan pula satu rukun tak dapat, kita pergi buat dua-dua. Kan, kita tak dapat sujud saja. Kita pun kata dalam hadis ni, Nabi kata jadikan sujud lebih rendah daripada rukun. Kita kata, kita faham hadis ni, Nabi kata jadikan sujud lebih rendah daripada rukun. Kita tidak boleh sujud, kan? Jadi kita pun bagi isyarat sujud kita macam tu, kan? Rukuk kita rukuk macam biasa. Bila kita kira-kira balik, sujud kita lebih tinggi daripada rukuk. Kita pun rasa, Nabi kan kata dalam hadis ni sujud dah lebih rendah daripada rukuk. Kita pun fikir tak boleh dalam macam tu. Rukuk dalam keadaan biasa, sujud dalam keadaan isyarat. Sebab kalau kita buat macam tu, sujud kita akan jadi lebih tinggi daripada rukuk. Kita pun dua-dua, kita pergi buat isyarat untuk merendahkan kononnya, untuk merendahkan sujud lebih daripada rukuk. Betul ke salah tu? Salah. Kerana Nabi kata inistata'ta, kalau boleh berdiri maka berdiri. Maknanya kalau tak boleh barulah kamu boleh gunakan isyarat. Jadi kita tanya, yang sujud confirm kita tak boleh dah. Kita tanya yang kita rukuk tu, kenapa kita buat isyarat? Adakah kita tak boleh rukuk?
Kalau jawapannya boleh, maka kita halah-halah tak kena kaedah hadis. Alhamdulillah, hadis kita itu adalah hadis yang paling hujung dalam bab sembah, yang kita akan masuk kepada bab Sujud as-sahwi. Jadi hadis sebelum tu jelas, siapa yang sakit tak boleh guna benda untuk membantu sembahyang dia kan. Tak boleh nak jual kerusi khas ke, bantal khas ke, tak boleh. Itu kita kena faham. Orang yang sakit hanya menggunakan isyarat, tidak boleh menggunakan bantuan. Alat bantuan tidak ada. Hadis seterusnya. Oh, dah habis apa tu? Habis? Sepanjang kat sini. Jadi kita sambung pada sesi seterusnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.